Saya pakai satu lagi lah yang S. Ini smart sikit. Okay, so ini adalah macam saya punya impian lah. Macam mana bentuk hub kereta sewa Greenmatic ni. So nanti satu masa nanti saya target lah kita akan ada cawangan-cawangan di seluruh Malaysia, daripada Perlis sampai ke Johor, daripada Sarawak sampai ke Sabah. So customer company saya Greenmatic ni, dia pergi mana-mana pun dia akan boleh gunakan servis Greenmatic, dan diorang guna servis Greenmatic ni, diorang akan dapat harga yang sama, kualiti yang sama, and then yang running ni adalah peserta-peserta yang join Greenmatic Hub lah. Okay, so benda ni sebenarnya saya dah buat dah dulu. Saya dah buat daripada tahun 2011. Masa saya start bisnes kereta sewa daripada tahun 2006. And then saya buat seorang-seorang. Lepas tu 2011 saya start buka cawangan. And then memang berkembang. Bila kita buat macam ni, tahun 2013 saya dapat banyak gila job daripada company Malaysia, company luar negara. Sebab apa? Rupa-rupanya dekat luar sana dia orang ni ada satu macam platform, ada company-company ni, dia orang ni ada banyak customer tapi tak ada orang yang boleh handle customer dia untuk sewa kereta di seluruh Malaysia. So macam company yang besar-besar ni macam Hearst, Avis semua ni, dia besar tapi dia tak semua tempat dia cover. And then macam saya pula, saya buat konsep masa dulu kita panggil licensing lah. Bila saya buat macam ni, kita ada banyak cawangan seluruh Malaysia. Padahal cawangan saya tu bukannya ada office pun, buat kat rumah je. Tapi kita ada banyak team membuatkan kita boleh ambil booking di mana saja. Tu yang company-company dia suka. Sebab apa? Macam pelancong-pelancong daripada luar negara nak datang Malaysia kan. Dia serah kat Greenmatic, Greenmatic handle. So saya punya team masa tu memang kereta tak pernah cukup. Kereta asyik habis je. Saya sendiri pun masa tahun 2010 saya ada 70 biji kereta. Saya sendiri terpaksa sewa kereta company lain sebab apa? Customer terlalu banyak. Okay. Alright. So tapi itulah kita buat sampailah tahun 2020 COVID datang kan. Semua jahanam lah, jahanam semua. Dekat 2 tahun jugalah kita tak ada income apa semua. And then saya punya lisensi semua berterabur lah. Ada yang dah buat bisnes lain, ada yang dah stop, ada masih lagi sustain apa semua. So saya kena bangkit balik, saya kena bina balik. Kalau ikutkan saya tak nak fokus benda ni sebab apa? Saya dah buat bisnes lain. Dan bisnes tu saya rasa lebih untung, lebih mudah. Tapi saya fikir customer kan, customer duk hari-hari mesej apa semua nak sewa kereta, kita gaji dia macam frust. Sebab apa? Kita tak boleh nak bantu dia. And then nak cari supplier pula, supplier pun banyak yang dah tak ada apa semua. So nak buat tu boleh lah. And then kena start pada zero balik. Dan dalam masa yang samalah, sepanjang COVID tak silap saya hampir 2,000 orang mesej saya minta nak belajar macam mana nak buat kereta sewa. Mungkin ramai orang yang diberhentikan kerja, ramai orang yang dah tak ada kerja apa semua. So diorang mesej saya, diorang minta nak belajar bisnes kereta sewa. Saya pun saya punya pekerja semua dah berhenti dah masa tu kan. Dan saya cakap, nak ajar diorang ni bukannya senang kan. So saya deal dengan beberapa company lah. Dan last kali saya deal dengan company Trevo. Trevo ni dia platform juga. So kalau you ada kereta, you daftar je dengan Trevo, and then Trevo yang buat marketing, and then you just hantar kereta je. Cuma Trevo ni dia punya kelemahan dia hanya cover dekat beberapa lokasi saja. Dia tak cover semua. Okey, kalau macam belah-belah KL, belah-belah Penang, Johor tu dia ada, Perak dia ada. Tapi belah-belah macam Pahang, Kelantan tu semua, Sarawak, Sabah dia ada. Dia tak ada. Okey, lepas tu macam Trevo ni dia punya kekurangan dia, you punya income tu hanya terhad kepada kereta yang you ada. You ada kereta, you ada income. You tak ada kereta, you tak boleh buat duit. Macam Greenmatic ni, you ada kereta ke tak ada kereta ke boleh. Sebab apa? You masuk je, kereta tu nombor 2. Yang penting adalah customer. So kalau you dah pandai cari customer, kereta tu you boleh je ambil kereta orang lain dulu, makan commission.
And then kalaulah you pandai cari customer kan, sampai satu tahap orang bagi kereta you free. Saya punya team pun sekarang ni dah start dapat kereta free. Dia orang dah buat marketing. Dia orang ni kadang-kadang ada 2 biji kereta, 2 biji, 3 biji kan. Tapi saya ajar dia macam mana nak buat marketing. Lepas tu sekarang ni dalam group dia orang duk mesej, orang duk mesej nak bagi kereta. So macam saya pernah ambil kereta orang, pajak kereta orang 5 tahun 40 biji. So kalau you dah pandai cari customer, memang orang bagi kereta you free kan. Alright, so far okay ke? Oh, ada soalan lah saya nak baca. Okay. Oh, chat. Alright. Okay, ada soalan sekejap saya baca. Nampak Eric tuan. Saya dah follow. Ni Helmi Baharudin, Enjoy affiliate juga. Okay. Macam mana aku nak klik ni? Okay, so sebelum tu saya perkenalkan dirilah. Mungkin ada yang dah kenal, mungkin ada yang belum kenal. Okay, so nama saya Wahyi Abdul Rashid. Saya lahir 17 Jun 1979. Tahun ni dah umur 43. Saya orang Kedah. Ada orang cakap saya orang Sarawak. Isteri saya orang Sarawak. Saya orang Kedah. Okay, so saya pernah belajar sampai level master. And then saya pernah bekerja sebagai runner kereta sewa dekat Langkawi. Kan? Ini lepas habis degree, saya tak ada kerja, and then saya pergi Langkawi kerja dekat Langkawi kan. Lah orang Kedah ke? Betul, saya orang Kedah, orang Sungai Petani. Tapi lahir kat Kedah, besar kat Pahang. Ayah saya peneroka Felda. Saya anak peneroka Felda lah lebih kurang. Okay, and then lepas saya kerja sebagai runner kereta sewa kat Langkawi, runner ni, saya kerja tu bukannya ada gaji pun. Saya just pergi Langkawi tolong abang saya. Saya punya gaji tu based on commission. Kalau ada orang sewa kereta, saya dapat commission. Macam-macam saya buat. Saya cuci kereta, jaga kaunter kereta sewa, buat teksi sapu, bawa pelancong, pusing pulau apa semua kan. Tak ada gaji basic. So kerja saya dapat buat sewa, dapat buat ni jual hotel apa semua. Itulah kerja saya kan. Alright. And then tahun 2003 masa tu ada sesama burung. And then bisnes pelancongan dekat Langkawi memang terjejah lah. And then saya pun macam tiap-tiap hari kan minta duit kat abang saya, nak makan tak ada duit. And then lala saya pun fikir-fikir sambung belajar lah. So tahun 2003 saya sambung belajar buat master. And then 2005 habis saya apply kerja. Masa saya apply kerja tu saya kalau boleh saya tak nak lah kerja swasta ke berniaga, sebab apa benda tu saya rasa susah. Baik aku makan gaji je, kerja government lagi settle, lagi senang kan. So tahun 2005 sampai 2011 saya bekerja sebagai tutor dekat Universiti Putra Malaysia Kampus Bintulu. And then masa saya bekerja tu lah, macam saya selalu cerita, saya buat kesilapan lah. Biasalah kerja government lah, hutang sana hutang sini. Lala saya terciduk lah dengan hutang. Duit gaji saya memang dapat gaji habis bayar hutang je. And then saya fikir-fikir macam mana aku nak buat kan. So masa dekat universiti tu, saya nampak potensi lah macam budak-budak, student kan, dia orang nak sewa kereta. And then dia orang duk asyik pinjam kereta saya je kan. Saya baru beli kereta baru kan. Asyik-asyik nak pinjam kereta, kan. So saya fikir, why not aku sewakan kereta dekat dia orang ni. Lepas tu saya macam dekat universiti tempat saya bekerja tu, ada pensyarah-pensyarah kontrak yang jenis tua-tua ni, yang dia orang ni dulu kerja government, lepas tu universiti offer dia untuk menjadi pensyarah kontrak. Dia kontrak 2 tahun kan. So dia orang ni datang daripada merata-rata lah, ada daripada Semenanjung semua datang kat Bintulu ni bekerja. Dan dia orang ni memang tak nak beli kereta. Dia orang nak sewa kereta, tapi dia orang ni kedekut gila. Memang nak sewa kereta murah-murah aja, 400 500. Sebab apa? Dia orang just nak pergi kerja je. Tak semua tua-tua kan. So saya nampak potensi kat situ, why not aku beli kereta sewakan. So dapatlah juga duit sikit. So saya target masa tu kalau dapat RM300 tu saya dah syukur dah. Sebab apa? Duit gaji saya tolak segala hutang pun semua, balance tinggal RM100 je. So saya cakap kalau aku buat kereta sewa dapat RM300, dah syukur dah boleh beli barang dapur lah. Tapi sekarang ni RM300 mungkin susah sikit lah nak beli barang dapur kan. Dulu tahun 2005 mungkin boleh lagi lah kan. Alright. And then saya pun beli kereta 2 biji second hand, kereta kancil sewakan. So dekat sini tuan-tuan, masa saya start bisnes kereta sewa tu, sebenarnya saya dah ada pelanggan. So student dekat tempat saya bekerja tu ada 5,000 orang student. Pensyarah ada lebih kurang 100 orang. So saya dah ada potensi pelanggan. Barulah saya beli kereta.
banyak orang dia buat kereta sewa, dia pergi beli kereta dulu, customer tak ada lagi lah. Lepas tu dia merepek-repek iklan entah mana-mana apa semua. Lepas tu kereta dia tu orang sewa hilang. So tanya saya, macam mana Cik Wahid kereta saya hilang? So dia tidak ada target market. Macam saya dah ada customer dan saya punya customer tu very specific, student dengan pensyarah. Saya tak pergi sewa dekat orang luar. Alright. And then saya buat bisnes sambilan tu daripada tahun 2006 sampai lah tahun 2011. 2011 saya berhenti kerja daripada universiti. And then saya buka syarikat lah, Greenmatic Enterprise Travel and Tours dan Berhad sampailah sekarang kan. So far okey lagi ke? Senyap semua ni. Kusyuk pun. Macam mana aku nak flip? Concentrate. Dah terlebih dah ni. Okay, so alright, so sejarah company saya, sejarah Greenmatic kan. Apa topik hari ni adalah hub kereta sewa Greenmatic Q&A. So saya nak cerita sikit Greenmatic ni apa benda kan. So secara ringkas lah, Greenmatic ni tahun 2006 kita mula and then saya sewakan kereta dekat UPMPD dengan 2 buah kereta. And then sewa murah-murah je, saya sewa sejam RM5, satu hari RM50 kan. So dapatlah duit. And then masa tu kereta sebenarnya tak cukup. So macam kita jadi usahawan ni sebenarnya kita kena kreatif. So saya pula masa tu nak beli kereta lagi dah tak boleh dah sebab apa, hutang dah banyak sangat. Pergi apply loan pun memang bank reject. So saya fikir macam mana aku nak cari kereta sebab kereta memang tak cukup. 2 biji je mana boleh kan. Student ada 5,000 orang, pensyarah lagi apa semua kan, tak cukup. And then saya pun cuba-cubalah ambil kereta kawan-kawan tapi dia orang ni pun nak pakai kereta. Lalas saya jumpa seorang token Cina ni. Token Cina ni saya deal dengan dia apa semua. Lalas dia bagi kat saya 7 biji kereta. 7 biji kereta. Tapi kereta dia semua kereta besar, kereta Proton Saga. Orang panggil Proton Saga kereta kebal. Sebab apa, kereta dia tu disewa dekat company. Lepas 3 tahun, company hantar balik kereta tu, and then dia kena ganti kereta baru. So kereta tu dia dah untung lah, dia dah tak ada hutang. Sama ada dia biar je kat rumah dia ataupun dia jual. So banyak kereta dia kat rumah dia. And then saya pergi jumpa dia cakap, bos kalau you tak nak buat apa-apa kereta ni, you bagi saya lah, saya sewa kan. Lepas tu dia kata, betul juga kan. Daripada jemur panas aja, baik dia bagi kat saya sewa. So dia bagi saya 7 biji kereta. 7 biji kereta campur dengan 2 biji, saya ada 9 biji. Alright. So 9 biji tu saya punya income profit daripada kereta sewa dah sama macam gaji lah. Gaji saya masa tu dalam 2,000. Profit saya daripada kereta sewa pun sebulan pun 2,000. Memang syukur gila lah. Alright. And then 2007 saya menyewa rumah di luar universiti. Sebenarnya saya kena halau daripada universiti sebab apa? Macam sebenarnya saya bekerja dekat universiti. Kalau ikutkan salah lah kita sebagai pegawai kerajaan berniaga dalam tu kan. So saya punya bos kata, Wahid kalau kau nak berniaga boleh tapi jangan buat kat dalam ni, kau pergi keluar. So dia dah hantar macam signal lah, keluar lah kan. So saya pun keluarlah daripada universiti, duduk dekat luar. Dulu saya duduk dekat quarters dalam universiti. So bila dah kena warning je tu, saya pun keluarlah, saya sewa rumah dekat luar universiti. And then bila saya dah kena warning tu, saya pun dah set, aku tak boleh ni sewa kereta dekat student ni apa semua kan. Nanti jadi isu apa semua. And then macam saya nampak lah, kalau sewa kereta dekat student ni, dia tak boleh pergi jauh. Budak-budak ni memang nak murah-murah kan. Lepas tu bila kereta rosak, accident apa semua, memang semua tak mengaku lah. Saya ambil hari tu memang dah rosak dah, padahal dia yang pergi jahanam kan. So macam-macam lah. So boleh nak sewa dekat student tapi kita punya profit tu tak besar. Dia nyawa-nyawa lah kan. So kalau nak pergi jauh lagi, kita kena sewa kereta dekat customer-customer kaya lah. So 2008 saya start sewa kereta dekat orang awam. Saya dapat customer orang awam ni pun banyak datang daripada customer student saya ni. Yang dia pernah sewa kereta saya, lepas tu macam student dekat universiti ni setiap tahun ada dia orang akan keluar. So dia orang ni keluar pergi promote saya punya, kalau nak pergi Bintulu nak sewa kereta dengan Cik Wahid. Kan. So saya punya customer ni dia orang start recommend. So nampak tak saya punya proses tu? Saya start 2006, 2008 saya start dapat customer orang luar. Maknanya kalau you buat bisnes ni 2 tahun, you sustain, you tak ada ubah apa-apa, you akan start dapat referral daripada customer you tu lah.
So dekat situlah saya dapat orang awam. So orang awam ni rupa-rupanya dia orang ni kadang-kadang ada kerja company kan, kerja company apa semua. And then dia orang sewa kereta saya, lepas tu company dia orang pun nak sewa kereta. Dia start recommend dekat company dia orang. Lepas tu company dia orang recommend dekat company kawan dia orang apa semua. Masa tu memang saya kereta memang tak cukup lah. Desmond tu duk beli kereta je kan. Cuma tak seronoknya ambil kereta Desmond ni. Kalau untung tu sama-sama untung lah. Kalau rugi saya seorang kena tanggung. Sebab Desmond dia tak peduli. Aku bagi kereta kat kau, kereta aku macam tu, pulang pun macam tu. Kalau tayar pecah ke kemek apa semua, kau tanggung. Kadang-kadang saya punya komisen tu habis bayar, rosak tu. Kadang-kadang customer tak nak bayar kan. So saya fikir, tak seronok lah ambil kereta orang ni. So kalau saya ada kereta sendiri, lagi best lah. Untung aku tanggung, rugi pun aku tanggung kan. Macam saya ambil kereta si Desmond ni, untung sama-sama, rugi saya seorang. Dia tak nak rugi. Itu yang tak seronok tu. And then so saya start beli kereta sendiri, lepas tu saya start ambil kereta pajak kan. Saya suruh adik-beradik saya, adik saya beli kereta, saya suruh makcik-makcik belah isteri saya beli kereta, letak kat saya. So tahun 2009 saya dah ada 20 biji kereta lah, campur-campur. Kereta sendiri, kereta pajak. Okay. And then 2010 macam customer saya ni, yang company ni dia orang start recommend, apa semua. And then saya pun kita dah ada kereta kan. Lepas tu duit pun dah banyak, and then saya start apply loan, and then saya ada 70 biji kereta. Daripada 70 biji kereta tu, 30 kereta saya beli atas nama saya, atas nama isteri, atas nama company. 40 biji lagi tu kereta pajak. Kereta pajak tu campur lah. Staff saya pun saya suruh dia orang beli kan. Pajak dekat company saya, makcik-makcik saya, kawan-kawan saya, orang yang rapat-rapat beli 40 biji. Seorang beli 2 biji, ada yang beli 4 biji kan. Letak dekat company saya, kita run. Kan. Itu pun 70 biji, tak cukup, saya terpaksa sewa kereta company lain. Kadang-kadang tak untung pun. Sebab apa? Customer terlalu banyak. Kereta saya dah habis. Customer ada ni. So saya terpaksa sewa kereta company lain. Untung 100-200 pun tak apa. Janji saya boleh serve customer saya kan. Alright, and then tahun 2011 saya pun tengok macam bisnes dah okey kan. Sebab apa? Kereta sewa ni paling sikit lah kalau you buat sewa sebulan 1,500 sebiji kereta. You bayangkan, saya ada 70 biji kereta. 70 biji kereta kali dengan 1,500, maknanya 100,000 lebih. Saya punya income. Saya punya profit masa tu dalam 30%. Kereta sewa ni, kalau you sewa RM100, dalam 30% tu you punya profit. Yang lain tu you gunakan untuk maintenance, road tax, insurance, installment apa semua kan. So di minimum 30% dia punya untung kan. So kalau saya punya sales 100,000 tu, maknanya sebulan saya punya profit tu dalam 30,000 apa semua. Memang mewah masa tu. Saya setiap 2 tahun saya beli rumah. Setiap 2 tahun saya beli rumah kan. Saya beli rumah tu sebab apa? Saya nak simpan kereta. Saya bukannya simpan orang. Saya beli rumah sebab nak simpan kereta. Kan? Alright. So 2012 capai 1 juta pertama. And then 2011 ni sebenarnya saya start buat program licensing apa semua. And then saya start dekat Bintulu Sarawak, lepas tu saya buka cawangan dekat Miri, lepas tu dekat Kuching, dekat KK, dekat KL apa semua. So 2012 saya dapat 1 juta pertama. 2013 ini yang saya dapat banyak company. Sebab apa? Bila you network you besar, company ni akan datang apa semua. Kita ada banyak customer ni, boleh tak you handle customer ni? And then saya start deal dengan travel agent lah, dalam dengan luar negara. And then 2014 saya punya sale tu dah cecah dalam 4 juta lah kan. Alright. So far okey lagi ke? Okey lagi ke? Senyap semua ke dah tidur dah ni kan? Okey tuan. Okey, terbaik. Alright, so 2015 masa tu sebenarnya saya buat kereta sewa daripada tahun 2006 sampailah 2015 saya tak ada lesen pun. So you tak payahlah nak fikir tak ada kereta, tak ada lesen. Sebab apa? Dekat luar sana ramai orang dia nak tunggu semua benda ada baru dia nak jalan. Macam saya tak ada, saya langgar je semua. And then bila 2015 tu barulah saya, bila dah ada kewangan yang cukup, yang strong, barulah saya apply lesen. Sebab apa? Saya ni rakyat marhain je, bukannya ada kabel mana-mana. Saya memang
Bisnes saya ni open market, tak ada melibatkan kabel ke, rasuah ke semua. Memang pure punya bisnes kan. So kita nak buat lesen pelancongan ni pun kita fikirlah, sebab apa nak kena ada office, nak kena ada lesen, nak kena ada permit, insurans berapa gila mahal kan. So kalau macam you all ni, so saya target lah, kalau you nak sampai ke level apply lesen ni, kalau you boleh manage 20 biji kereta, you boleh fikir. Tapi kalau you baru-baru nak start kan, lepas tu you pergi follow apa yang orang suruh, kena daftar syarikat senang bahag, kena ada office, kena ada permit apa semua, itu memang you bunuh diri lah. Kecuali lah you ada cash dalam 1 juta dalam tangan boleh lah kan. Kalau you tak ada, jangan cari penyakit. Alright, macam mana nak kira kereta yang kita sewakan tu untung ke rugi? Macam mana nak kira? Saya punya formula senang je. Saya sewa kereta ni, kalau you boleh sewakan sebiji kereta 5 hari, you dah boleh bayar installment kereta. Kalau you boleh sewakan 5 hari, you dah boleh bayar installment kereta. Kalau you boleh sewakan 10 hari, 5 hari lagi tu untung. Sebulan ada 30 hari kan. Kalau you boleh sewakan 30 hari, memang boleh pergi haji balik hari lah. Sebulan 5 hari memang kena settle installment. Ada lagi 25 hari, itulah you punya profit lah. So kalau you boleh sewakan 10 hari pun dah okey, kalau you boleh sewa 15 hari pun dah okey. Faham tak? Itu saya punya formula lah. Alright. And then macam saya kira-kira lah, kereta sewa ni dia punya profit tu dalam 30% lah, 30%. Okay, sales monthly overhead maintenance profit kalau betul lah kan. So saya tak pandai account, tapi saya punya cara kira macam tu. Sebulan kena sewa 5 hari, settle installment, lagi 25 hari tu aku punya untung. Tapi belum tolak lagi, untung kasar lah, belum tolak lagi installment, road tax, insurans apa semua kan. So kereta sewa ni, minimum you kena sewakan, dia punya income tu mesti 2 kali ganda daripada installment. So contohnya you beli Beza, installment dia 600. So sebulan minimum you kena dapat 1,200. Barulah ada untung. Lepas lah bayar installment, boleh bayar ada maintenance bersenit. Tapi kalau you buat sewa, bawah pada 2 kali installment tu pada saya tu rugi lah. Kan? Faham tak? Alright. Okay, so 2015 dapat lesen pelancongan, 2016 masa ni lah bosku dia start buat GST kan, GST apa semua. So saya ingat GST ni tak apa customer bayar, tapi dia efek kepada company saya. Satu, kita punya overhead tu bertambah. Dulu saya punya bisnes very simple. Orang bayar sewa, kita keluar resit and then declare je berapa kan. Tapi bila GST duit kena masuk, lepas tu saya pula ada lisensi banyak kan, cawangan apa semua. So dulu dia orang ni buat sewa kereta, customer boleh bayar direct kat dia, and then dia orang kira berapa dia orang punya sale, dia orang bayar je lah royalty dekat company saya kan. Tapi bila GST ni dia tak boleh. Duit kena masukkan company saya kena keluar tax invoice, lepas tu yang lisensi saya ni dia kena claim, submit claim untuk claim. So kita kena kira dulu kan. So dulu kalau 1 hari dia orang boleh dapat duit, sekarang ni dah jadi 10 hari. Sebab apa? Proses tu banyak. Proses banyak, kerja banyak apa semua. Saya pun terpaksa ambil pekerja sampai 4 orang pekerja, jaga account saja. Sebab transaction tu terlalu banyak. So dah bila ada pekerja, kos pula tinggi kan. Lepas tu GST tu dia ada software dia. Software tu kena bayar kan. So dekat situ saya punya cash flow memang terjejah lah, memang terjejah, tapi still ada untung lah kan. And then lisensi saya ni bila dah jadi GST tu, dia orang pun macam tak puas hati lah. Dulu aku buat kereta sewa senang je, sewa kereta orang bayar, aku keluar resit dah settle kan. Tapi sekarang ni nak kena masuk dekat HQ dulu, HQ nak kena keluar tax invoice, lepas tu dia orang pula nak kena submit claim lah, nak kena tunggu lagi apa semua, benda tu lambat. Dah lah untung makin kecil, kerja bagi tambahan. So lah saya punya lisensi ni seorang keluar. Itu kesan dia lah. Kan kesan dia. So company saya start struggle lah, tapi kita still ada income lagi apa semua, and then boleh maintain lah kan. Okay, and then masalah persaingan lah, masa tu lah Uber lah masuk, Grab masuk apa semua, so dia effect juga. And then saya ingat kenapa, so masa bila dah ada persaingan tu, saya pun masa tu tak ada ilmu, and then macam kita ni bila ingat persaingan, cara kita nak menang adalah kita perang harga lah. Kan dulu saya punya kerja,
Saya akan tengok dekat website siapa pesaing saya, berapa harga yang dia letak kan. Saya akan list down apa semua, and then saya akan cuba beat harga dia. Itu saya punya game dululah. Buang harga apa semua kan. So tapi sampai bila aku nak buang harga? Macam contoh tengok pesaing buat harga RM100, saya letak RM90. Pesaing saya punya pula, dia tengok saya letak RM90, dia letak RM80. Saya pula tengok dia buat RM80, saya letak RM70. So masing-masing perang harga. Lala semua orang tak ada untung kan. Dan saya pun fikir, mungkin bisnes kereta sewa ni dah terlalu ramai orang buat, dah terlalu banyak persaingan. Tapi sebenarnya saya silap. Kesilapan saya adalah saya memang company saya memang kita akan bagi the best service dekat customer, tapi kita tak pernah minta testimonial, tak pernah minta feedback, tak pernah tanya feedback. So bila tak ada feedback, tak ada testimonial, kita tak boleh nak buktikan company kita ni bagus, padahal kita memang bagi servis bagus. So that's why yang saya terpaksa perang harga. Tapi kalau macam kita boleh buktikan company kita ni bagus, so tak lantak dia orang nak pergi sewa kereta murah-murah, lantak pergi. Tapi orang akan pilih kita sebab apa? Quality. Macam you jugalah. You nak pergi makan dekat mana-mana kedai kan. So of course lah you akan pergi dekat restoran, kedai makan yang sedap, yang orang cakap ni, orang recommend. You takkan pergi kedai makan yang tengok macam tak ada orang kan. Memang murah tapi ni macam pelik kan. So kalau you boleh buktikan you punya company servis you tu bagus, orang akan datang. Mahal macam mana pun dia orang tak peduli. So tahun 2017 saya pun minta saya punya team kan, okay sekarang ni kita make sure kita bagi servis the best dekat customer, and then kita minta testimonial. So untuk dapatkan testimonial tu bukannya senang tuan-tuan. Kena make sure kita dari segi proses booking tu customer kena happy, dari proses ambil kereta customer kena happy, dari proses return kereta maknanya kena 5 star. Barulah kita boleh dapat testimonial. Dia bukannya suka-suka hati you boleh minta testimonial. Kalau you bagi servis teruk, proses booking tu dah cloud, hantar kereta pun pakai seluar pendek, tak mandi, lepas tu ambil kereta pun memang tak tepat masa, you minta testimonial, bukannya dapat testimonial, kena maki lagi, kena backfire. So alhamdulillah kita dapat lebih daripada 300 video testimonial, memang banyak gila lah. So video testimonial tu kita gunakan untuk marketing, dan saya rasa lah company kita the only company yang berani ambil testimonial. Sebab apa? Banyak company car rental dia tak berani ambil video testimonial. Sebab apa? Takut backfire. So bila testimonial tu banyak, kita gunakan testimonial tu, memang customer ni bila dia dah happy dengan kita punya servis, dia balik, dia akan recommend dekat family dia. Dan bila order tu banyak, so company saya start naik harga. Dulu kita duk perang harga, and then kita start naik harga. Bila naik harga, so macam kita dah kurang deal dengan customer yang bermasalah ni. Sebab apa? Banyak yang buat kereta sewa ni, dia orang terpaksa deal dengan customer yang bermasalah ni, pencuri, pengedar dadah apa semua. Sebab apa? Dia orang punya branding tak kuat. Dia orang terpaksa buat murah-murahan. So penjenayah ni, kerja dia akan cari siapa yang buat kereta sewa murah. Itu dia orang sewa, memang dia akan buat macam-macam lah. Tapi company saya ni, bila customer dah berebut-rebut nak sewa kereta dengan kita, kereta kita pun dah tak cukup, kita naik harga. Bila naik harga, kita dah main level lain. Dan macam customer ni, macam kalau dia ni doktor, dia punya kawan-kawan tu sama je, doktor apa semua. Kalau dia ni engineer, dia punya kawan-kawan dia sama je. So kita fokus dekat customer yang kita nak je. Kalau macam customer mesej kita nak sewa kita, nak minta diskaun apa semua, ini bukan customer aku ni, kita reject. Kan? Tu pentingnya branding. Alright, and then bila macam saya punya team tu, kereta memanjang tak cukup, terpaksa ambil kereta orang lain lagi. And then saya pula nak beli kereta dah tak larat dah. Tak boleh nak beli kereta. Sampai bila aku nak beli kereta? Last tahun 2018 kita banner platform kereta sewa Go Greenmatic, yang website sekarang ni kan. Dulu kita pakai Greenmatic Car Rental. Lepas tu sekarang ni kita buat pakai 2018 kita buat gogreenmatic.com. And then gogreenmatic.com ni kita tarik siapa-siapa yang buat kereta sewa untuk jadi kita punya supplier lah kan. So 2019 kita dapat tarik lebih kurang dalam 7,000 pembekal kereta sewa. Ini sebelum COVID kan. So saya buat live apa semua, saya tarik. Dia orang masuk dalam group apa semua, and then
Saya ajarlah macam mana nak buat kereta sewa bla bla, and then dia orang register dalam saya punya sistem, and then kita ada 7,000 supplier kereta sewa. So masa tu tuan-tuan, booking masuk macam mana pun kita boleh sambut. Kita boleh sambut sebab apa, kereta banyak gila. Dulu saya ada lisensi lebih kurang dalam 100 orang, kereta tak sampai 300 pun. 300-400 macam tu lah lebih kurang. Tapi kereta banyak tak ada, terpaksa ambil kereta lain. Then bila kita buat projek yang Go Green Matic ni, kita ada 7,000 supplier kereta sewa, and then memang saya deal macam-macam company lah, deal apa semua. Memang kau order lah macam mana pun aku boleh sambut, aku boleh layan. Kan? And then tahun 2020, 2020 tak ada siapa pun fikir, COVID datang kan. COVID datang apa semua, saya memang masa tu 80% customer saya adalah pelancong. Saya dah tak main market lokal ni. Sebab apa, market lokal ni yang nak murah-murah apa semua saya memang tak layan. Kita dah layan market international. Okay. So bila COVID je memang pelancong tak boleh datang, orang Malaysia pun tak boleh nak gerak, langsung tak ada income. Kan? Semua termenung apa semua, and then saya punya pekerja pun seorang berhenti kerja dah tak ada income, macam mana nak bayar gaji kan. Saya pun terpaksa lah buat bisnes lain, jual kerepek lah, jual rendang lah, jual kambing perak lah apa semua kan. And then last kali Disember kita cuba bertahan. Disember 2020 memang tak boleh buat apalah, semua pekerja berhenti. And then 2021 lah, saya memang kosong lah kan, dengan kereta sewa tak ada income, jual produk pun tak ada untung kan, duit saving pun dah tinggal sikit semua, and then banyak isu lah kan. And then tapi alhamdulillah lah, saya join satu company ni, SKV, saya join apa semua, dan alhamdulillah lah, saya punya income pun sebenarnya lebih besar daripada kereta sewa dulu. Tu hikmah lah, hikmah. Kadang-kadang kita ingat kita jatuh ni Tuhan nak hukum kita ni, bala apa semua, tapi sebenarnya pada saya itu adalah rahmat. Saya jatuh bisnes kereta sewa, saya bangkit dengan bisnes lain, SKV lah. Memang saya punya profit tu lagi besar daripada kereta sewa kan. Kalau nak ikutkan, saya malas dah nak fikir pasal kereta sewa ni. Tapi bila tahun 2022 kan, bila customer start contact balik nak sewa kereta kan, kadang-kadang ya Allah, kesiannya kan, kita rasa bersalah kan, sebab apa tak boleh nak tolong dia orang. Lepas tu dalam masa COVID tu, saya ingat dekat 2,000 orang WhatsApp saya minta tolong, minta nak belajar kereta sewa kan. Saya dah tak ada staff nak ngajar orang apa semua. Ini kalau dia orang nak buat kereta sewa, saya suruh dia register under travel kan. Tapi masalah customer saya ni still tak settle. So lalah saya fikir-fikir, why not aku buat balik lah kereta sewa ni, buat balik. Tapi saya nak buat cara barulah, saya tak nak buat cara lama kan. Alright. Semua senyap ni. Ada soalan ke so far? Tak ada kan? Saya continue lah. Berapa orang? Tak ada. Alright. Okay, so saya fikir-fikir, okay tak apalah, saya sebenarnya benda ni saya try bulan Julai kan. Saya try sebab apa, saya punya team pun dia cakap, booking banyak tu booking, tapi tak ada supplier, tak boleh nak close kan. So saya fikir macam mana aku nak buat, and then why not kita gunakan resources yang ada lah. So saya buat projek hub kereta sewa ni untuk bangkit balik lah. So kita kena start from zero. So apa yang saya nak orang yang join projek ni dia capai. Okay, so benda ni 3 tahun punya projek lah. So saya nak lah orang yang join projek ni sampai satu masa dia ada syarikat Sdn Bhd. Ada soalan kan? Masa jatuh time COVID tu tak stres ke? Memang stres. Saya termenung kan. Tapi itulah, kita stres pun tak guna juga, tak selesai masalah. So mungkin saya sebab dah di train, so kita stres sekejap je, termenung sekejap je, tapi kita start balik. Sebab apa, saya ada anak saya, ada isteri saya apa semua. Kalau aku stres apa semua, tak settle juga, anak-anak aku kena makan kan. So why not kita fight je. Alright. Okay. So apa yang saya nak peserta ni capai, sampai satu masa saya nak you all ni ada syarikat Sdn Bhd. Tapi bukannya masuk terus buka, sebab apa, memang syarikat Sdn Bhd ni setahun kos dia paling sikit 10,000. You kena bayar. Itu belum lagi audit. Alright. Lepas tu apa saya nak, you nak. So you nak ni, saya nak nanti sampai satu masa you sendiri pun boleh apply lesen kereta. Saya tak ada masalah. Saya tak ada masalah kan. Tapi macam saya cakap tadi, kalau you nak apply lesen kereta tu, kalau you boleh manage 20 biji kereta, you boleh fikir.
boleh fikir untuk apply lesen kereta. Tapi kalau you baru nak start tu, saya tak recommend lah. Kecuali lah you ada 1 juta duit dalam tangan. Sebab apa? Kos tu sangat mahal. Okay, and then saya naklah peserta yang join ni, dalam masa 3 tahun, you boleh ada dalam 40 biji kereta. 40 biji kereta tu sama ada you beli kereta sendiri, ataupun you pajak. Macam saya punya team pun, dia orang join pun semua, dia orang saya ajar. Sekarang ni dia orang nak bagi kereta free, orang nak PM, nak minta ambil. Sebab apa? Dekat luar sana ramai orang yang ada kereta tak boleh bayar apa semua. Kita ambil kereta tu, tolong dia. Daripada dia kena blacklist, daripada dia bankrupt, baik kita ambil kereta dia, tolong. Kita pajak lah setahun kan, tengok dia. Lepas tahun kita tanya, macam mana kereta ni? Kereta ni nak ambil balik ke nak sambung? Kalau dia kata nak ambil balik lah. Kan? Mungkin dia dah okey. Ataupun dia kata dia nak sambung, kita sambung lah sampailah dia stable. Sebab apa? Saya ada kes lah, ada kes macam ada orang ni dia beli kereta tak silap dia 5 biji. Dia beli 5 biji, kereta semua Toyota Vios. Dia pajak dekat satu company tu, lepas tu tiba-tiba company tu tipu dia. And then dia terpaksa ambil balik lah kereta tu. And then dia mesej saya minta tolong semua. Tuan Wahid boleh tak ambil kereta saya ni? Toyota Vios 5 biji. Bulan-bulan you bayangkan, Vios ni dekat 1,000 sebulan. Sebulan 5,000. Saya cakap, kereta ni susah nak sewa tuan. Susah nak sewa kan. So saya pun cakap lah kat tim saya, boleh tak tolong brother ni ambil kereta dia kan. So tim saya pun pergi jumpa, boleh ambil sebiji sebab kereta lain tu banyak teruk. Tak lama lepas tu tuan-tuan, saya punya tim cakap orang tu bunuh diri sebab apa? Dia dah stres, tak boleh nak bayar kereta tu. Saya cakap, ya Allah, aku sebenarnya aku boleh tolong dia, tapi sebab apa saya rasa tak work hard enough lah untuk bantu dia kan. Kesian anak-anak kecil lagi kan. Alright, pajak tu macam mana ya? Setahun bayar berapa? Okey, pajak ni dia ada 2 jenis lah. Satu, kita bayar fix. Satu lagi kita bayar ikut percentage. Untuk permulaan lah, saya recommend you untuk bayar ikut percentage. 30-70. Kan? Kalau you dapat sewa kereta RM100, you ambil RM30, RM70 owner ambil lah. Tapi owner kena tanggung lah. Installment, maintenance, road tax semua yang owner tanggung. You just ambil commission. You tolong jaga kereta dia je. Okay? Itu mula-mula lah. Macam saya mula-mula saya buat dulu pun, saya buat macam tu. Sebab apa nak ambil kereta pajak orang ni, orang pun dia tak percaya kat kita, tak trust kan. So, saya offer percentage. 30-70. Tapi bila kereta saya dah banyak kan, dah berpuluh-puluh biji, saya pun dah pening kepala nak kira berapa banyak. Sebab apa? Masa saya buat kereta sewa tu, saya banyak dapat customer syarikat. Syarikat ni, masalah dia bayar hutang. Kan? Kadang-kadang hutang tu 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, ada yang bayar lepas tahun baru bayar. So, saya duduk sewa kereta, payment tak dapat. Lepas tu bila payment tak dapat, saya nak bayar ikut percentage tak boleh lah. Macam, kereta kau ni ada orang sewa tapi tak ada payment. So, aku tak boleh bayar. Lepas tu yang owner tu bising lah, tak dapat. Yalah, saya pun nak bayar pun tak boleh sebab apa? Tak ada duit kan. Kereta jalan tapi tak ada payment. Memang company tu kita sampai merayu-rayu kan. Dia cakap, cik boleh tak bayar kereta ni sebab dah 6 bulan tak bayar apa semua. Wahid, dia cakap, sebab apa saya start sewa kereta dekat company oil and gas yang besar-besar. Berapa hutang kita orang? 100,000. Hutang dia orang ni. Wahid, tahu tak kita orang ni, orang hutang kita orang 100 juta. 100 juta. Saya macam dia orang ni, pada dia orang ni 100,000 tu macam RM10. Kita 100,000 tu besar gila. Pada dia orang tu kecil. Sebab apa? Orang hutang dia orang pun beratus juta. So dia tak pandang lah. So, merayu lah, boleh tak bayar, release sikit payment pun semua. Tidak, saya pun release sikit pun semua kan. Dia macam tu. Tapi macam sekarang ni, jangan buat silap macam tu lah. Kalau you nak bagi sewa, jangan bagi hutang. Kalau orang tu dah start payment lambat pun semua, you ambil balik lah kereta. Okey, itu yang percentage. Mula-mula you buat percentage. Yang lepas tu bila dah banyak kereta kan, you pun pening kepala nak kira satu-satu lah. Saya cakap dekat saya punya owner kereta. Okey, aku tak nak percentage, aku nak bayar fix. Aku bayar installment plus RM200. Contohnya kalau installment kereta tu RM600, saya bayar nak installment saya settle, owner akan dapat RM200 bersih setiap bulan. Setiap owner paling-paling dia ada 2 biji kereta, maknanya dia dapat RM400. Sebab apa saya kira-kira pun lebih kurang je. Saya nak kena bayar gaji pekerja, nak sewa bayar tu pun semua, maintenance, road tax, insurans, saman semua saya tanggung. So owner akan dapat bersih RM200 sebiji kereta. Mula-mula dia orang macam bising lah juga kan. Tapi daripada saya pening kepala nak pergi kira berapa dia punya sale tu, baik aku bagi fix kan.
So dia orang terima. And then bila buat macam tu, kerja saya jadi mudah. Aku tak payah nak kira dah berapa semua, bayar je bulan-bulan semua. So settle. Tapi mula-mula tu saya buat percentage, tapi lepas bila dah kereta dah banyak apa semua, saya runding balik dengan dia orang, saya cakap saya nak bayar fee. Sebab apa? Sebab apa dia orang pun bising juga. Hari-hari call, Wahid mana aku punya ni apa semua. Kalau kita cakap say tinggi, dia seronok . Kalau kita cakap say rendah, dia kata kita tipu dia pula. Pening kepala, buat fix je. Tak ada nak kata tipu ke apa semua, bayar fix je. Faham tak? Akmal, customer sewa kereta 1 bulan tengok GPS tak jalan, spare part mereka ambil, macam mana nak buat? Kalau you sewa kereta kat customer macam ni, maknanya you silap sasaran pelanggan. Kan? Ya, saya minum. Kalau you duk sewa kereta dekat customer yang bermasalah ni, maknanya you punya positioning tu salah. Branding you salah. Banyak orang saya tengok lah kawan-kawan yang buat kereta sewa kan. Dia buat kereta sewa, lepas tu dia buatlah Facebook page, kereta sewa murah Shah Alam, kereta sewa murah KL. Bila you duk fokus yang murah-murah ni, you positionkan diri you murah, you akan start dapat customer yang bermasalah. Okay, so you jangan positionkan diri you sebagai kereta sewa murah. You kena make sure you positionkan diri you adalah syarikat kereta sewa yang the best, yang top. So you fokus pada quality. So bila quality kan, harga mahal sikit tak apa, tapi customer happy. And then customer happy ni dia akan start bawa customer baru lagi kan. And then of course lah kereta you sentiasa jalan. And then bila kereta you sentiasa jalan, buat apa you nak sewa murah? And then customer yang bagus-bagus ni dia akan start recommend. So you akan deal dengan level lainnya. So dia tak adalah isu apa customer sewa pergi curi spare part semua. Ini kalau you tengok lah, kalau macam you buat kereta sewa, you terpaksa iklan, maknanya something wrong kat situ. Sebab apa kereta sewa ni sebenarnya, kalau you buat setahun, 2 tahun, you punya customer tu dah organik lah. Dah organik, you tak payah nak iklan lah. Sebab apa? Customer yang happy ni, dia akan start recommend. Kadang-kadang saya punya customer ni pelancong datang kan. Pelancong datang, kita bagi servis kan. Servis bagus, dia balik tu, dia pergi share dekat dia punya Facebook group, tiba-tiba datang customer daripada Ireland, customer daripada UK. Oi, I got your number from this Facebook group. Bapak gila. And then dia orang ni memang A punya customer lah. Faham tak Mi? So saya macam company saya tak ada isu tau. Tak ada isu kereta customer sewa kereta, orang curi spare part, sewa kereta accident tak nak bayar, sewa kereta saman tak nak bayar, tak ada. Sebab apa kita hanya sewa kereta dekat, senang cerita lah, sewa kereta dekat orang kaya. Target market betul, sasaran pelanggan tu kena betul. Bukan semua orang boleh jadi customer kita. Kita hanya sewakan kereta dekat orang yang kita nak je. Kan kalau macam saya punya priority customer lah, tourist with family, itu saya punya customer A lah. Company ni sama ada company ataupun dia punya pekerja-pekerja dia ataupun government. Tu saya punya target market. Kalau orang datang nak sewa kita last minute apa semua, tengok dia pun kelang kabut semua, you are not my customer. And then dia boleh murah tak? Boleh bagi diskaun tak? You are not my customer. Kan? You are not my customer. Sebab apa customer saya, kita bagi harga je, dia tak ada kurang-kurang lah. Dia sewa je. Sebab apa? Dia boleh je ambil murah-murah tapi dia dapat kereta bau kepam, dia dapat kereta alignment lari kan. Saya ada satu kawan ni, dia sewa kereta. Wahid, aku sewa kereta ni, aku bawa kereta ni nak masuk longkang. Alignment dia lari apa semua. Tu lah kau nak sewa murah kan. Macam company saya ni, kita punya culture adalah kita buat bisnes kereta sewa sebab nak selesai masalah pelanggan. Bukannya nak tambah masalah pelanggan. Ramai orang buat kereta sewa, bukannya saya nak condemn ke semua, tapi banyak orang buat kereta sewa sebab apa? Mungkin dia tidak ada ilmu. Dia bukannya selesai masalah pelanggan, dia tambah masalah pelanggan. Kan, contohnya kan, nak booking susah kan, nak bayar susah. Lepas tu dapat kereta bau kepam lah, kotor lah, lewat lah apa semua. So, kadang-kadang hantar kereta tu minyak klip-klip. So dia buat kereta sewa bukannya selesai masalah customer, dia tambah masalah customer. So kita buat kereta sewa ni, kita buat bisnes ni untuk selesai masalah customer. Kalau kita boleh selesai masalah customer, insya-Allah lah, you buat bisnes 10 tahun, 20 tahun, insya-Allah bisnes you akan sustain. Tapi kalau you buat bisnes kereta sewa untuk tambah masalah customer, setahun 2 tahun, tak lama lagi
you akan gone lah, ataupun you terpaksa buat iklan nak cari new customer. Faham tak? Kan? Alright, lepas tu saya nak apa? Saya nak yang join ni you punya sale tu minimum lah 60,000, 80,000. Saya cerita ni bukan kosong sebab apa, saya pernah capai benda ni. Kan, saya pernah lalu benda ni. Dan saya punya target lah, you punya untung lah minimal 15%. Tapi saya cakap lah, kalau you buat betul-betul, untung ni 30% boleh dapat. Tapi saya target 15% tu paling sikit lah kan. And then sampai satu tahap you boleh gajikan pekerja. Macam saya pun, saya ambil adik saya, ada kawan-kawan saya, orang yang tak ada kerja, orang yang dibuang kerja, semua saya ambil dia orang. Saya pernah ada sampai pekerja 10 orang. Kan, 10 orang pekerja yang manage. So kita boleh bantu. Sama ada kita ambil adik-adik kita ke yang tak ada kerja semua, anak-anak kita semua bagi kerja. Bayarlah gaji 1,500, 2,000 kan. Lepas tu saya punya pekerja ni, dia orang pun ada kereta dekat company. Dia orang pun boleh sewakan kereta dia orang sendiri. Dia orang pun boleh tambah income. So saya nak macam tu. Dan tambah-tambah sekarang ni minyak kalau boleh penuh lah. Minyak kalau boleh penuh. Kan? Ataupun separuh. Janganlah bagi hantar kereta tu kelip-kelip. Kan? Macam ada satu customer saya komplain, dia sewa kereta dengan orang lain, dapat kereta tu minyak kelip-kelip. Lepas tu tiba-tiba jalan mati. Telefon yang owner tu dah tak angkat telefon dah. Dia orang ni dengan apa, orang tuanya terpaksa tolak kereta tu pergi stesen minyak. Bukannya selesai masalah orang, tambah masalah orang. Bumper kalau ada kesan sangat nak kena repaint ke, kena sebelum you sewa kereta, you kena make sure kereta tu tip top. Kan dia punya tu. Saya kereta kita kalau ada kemek apa semua tu, kita tak sewakan. Kita make sure perfect. Macam barulah. Orang cakap apa? Macam Nora Danish. Kan? Lebih kurang macam tu lah kan. So perfect. Sebab apa, kalau you bagi kereta you cala, kemek semua. So customer dia macam ni, you menghantar signal dekat dia. Dia ni kereta dia pun tak jaga. Dia sewa kereta kat aku. Buat apa aku nak jaga? Aku lanyak je kan. So kita dah hantar signal kat dia. Kita sendiri pun tak jaga kereta. Dia sewa kereta kita pun dia akan lanyak je. Tu kereta kita makin lama makin teruk. Tapi kalau kita hantar kereta dia kan, walaupun kereta bukannya kereta baru tapi kereta tu elok apa semua kan. So kita dah hantar signal, dia ni jaga kereta dia kan, bersih apa semua, dalam wangi tu. So dia akan jaga kereta tu. Kan. So kalau kereta kemik apa semua, repair dulu kan. And then bagi kereta. And then kalau kereta tu rosak apa semua, repair dulu, claim dekat customer. Macam kita customer accident apa semua kan. Dia orang bayar. 500, 700 dia orang bayar. Kalau degil sangat tak nak bayar, kita ada sitos lah. Kita boleh blacklist dia kan. Okey, kalau kereta cun bagi customer lanyak, charge macam mana tuan? Okey, saya rasa macam company saya tak ada isu lah kereta lanyak apa. Sebab apa? Kita hanya sewa kereta yang penyewa kita ni umur 23 ke atas, yang ada family apa semua. So dia orang ni biasanya dia orang memang guna kereta tu cermat lah. Kan? Kalau accident kereta tu rosak apa semua, contohnya macam Ahmad Syukri kan, Tuan Ahmad Syukri. You sewa kereta ni, saya bagi contoh nak bagi faham kan. Tuan Ahmad Syukri, you sewa kereta dengan saya. Ini you banyak kereta tu kan. Jahanam kereta kan. So balik, kereta nak kena repair kan. So dia ada agreement lah kan. Kalau kereta ni rosak disebabkan kecuaian you, saya akan claim apa saja itu, bukannya claim insurance. Saya akan claim kat you. Okay. Let's say lah kerosakan tu kos dia 5,000. Saya claim dekat tuan 5,000. Tuan nak bayar ke tidak? Tuan Ahmad Syukri. Ni kita bagi contoh lah kan. You pakai kereta tu jahanam kan, you berlanyak masuk mana hutan semua, jahanam semua, and then nak repair tu 5,000. Saya tak nak claim insurance. Sebab apa nak claim insurance, you cuai kan. Saya nak claim dekat you 5,000. You bayar ke tidak? Mana Ahmad Syukri ni tak jawab. Yang lain-lain ni, kalau you sewa kereta saya, you bagi rosak kereta saya tu kan, saya nak claim 5,000. You nak bayar ke tidak? Okey, kalau tak nak bayar, mana ada 5,000. Okey, so tak nak bayar kan? Bayar ikut bajet. Okey. Ahmad Syukri cakap bayar ikut bajet. Maknanya you tak ada duit kan? Okey. So saya tak peduli, saya nak you bayar 5,000 sebab apa saya nak repair benda tu. Okey, kalau you tak nak bayar, saya report polis. You sewa kereta saya, you bagi rosak kereta saya dan saya nak minta ganti rugi. Kalau you tak nak bayar, saya akan appoint lawyer untuk ambil tindakan undang-undang.
And then saya akan blacklist you. Saya akan blacklist you, saya akan masuk nama you dalam sitos, you tak boleh buka account bank, you tak boleh apply loan, you tak boleh buat apa. Kan? So saya akan charge interest kat you 1.5% every month. You nak bayar ke tidak? Ahmad Syukri. You nak bayar ke tak? Saya report polis, saya appoint lawyer, and then saya blacklist you, saya masukkan dalam you punya sitos, saya charge you interest 1.5%, and then beranak. You tak boleh nak apply loan, you tak boleh nak buka account bank, you dah stuck. You nak bayar ke tidak? Ahmad Syukri. Kalau macam tu, do or die bayarlah. Nampak tak? So you kena legal tu, you kena very powerful. Kan? Kalau you tak ada duit juga, tak ada duit, you kepala tak nak bayar, saya boleh appoint lawyer, saya upah dia bayar gaji, bayar lawyer dalam 2,000. Lawyer boleh pergi dekat mahkamah, boleh minta mahkamah keluarkan arahan freeze you punya account. Apa saja saving you apa semua, dia akan block. You nak tak? Plus dengan charge lawyer. Lawyer upah dia, let's say lah lawyer charge dia 3,000 kan, 3,000 plus dengan 5,000 plus dengan segala mak nenek apa semua 10,000 saya charge. And then kalau ada duit dalam saving you apa semua, saya akan lock. You tak boleh keluar. And then sampai satu tahap memang bank akan bagi kat saya. Sebab apa? Kita ada bukti. You nak bayar ke tidak? Sekarang ni saya minta 5,000 je, tapi ikut you keras kepala. Sekarang ni dengan lawyer fee segala mak nenek tu dah jadi 10,000. You nak bayar ke tidak? Semua diam kan? Yang lain-lain macam mana? You nak bayar tak? Tadi aku mengatakan tak nak bayar kan? Saya boleh lock je. Bayar kan? Bayar. Bayar boh kan? Bayar je lah kan? Daripada kau, aku dah minta 5,000, kau keras kepala kan? So aku dah charge dengan lawyer semua dah 10,000, tak pasal-pasal kan? So legal tu you kena very powerful lah. Dia senang je benda tu. Okay, so settle lah. Betul tak? So, and then customer ni yang jenis yang lawyer, doktor semua ni, dia saya rasa tak ada sampai level tu lah. Tapi kalau sampai level report polis tu, dia dah goyang kan, dia dah goyang semua, dia akan bayar. Tapi kalau you sewa kereta dekat orang yang tak ada kerja, orang yang bermasalah ni apa semua, you buatlah macam mana pun no point. Itu memang makanan dia. So that's why sasaran pelanggan tu kena clear. Alright, apa lagi yang saya nak you capai? And then saya target lah, macam saya pun, saya buat bisnes sewa, saya daripada zero tak ada apa-apa, saya boleh beli rumah kan, beli rumah apa saya beli. Dekat Bintulu saya beli 3 biji, dekat Desaru saya beli, isteri saya beli sebiji, saya ada shop lot apa semua. So daripada cash flow kereta sewa tu, kita gunakan untuk beli property, alhamdulillah kan. So saya naklah siapa yang join ni, saya boleh ajar you macam mana nak beli hartanah, at least 1 juta. Maksud saya naklah dengan duit tu, saya nak you simpan dalam masa 3 tahun, you at least you boleh ada 1 kilo emas kan. Saya silap dulu, dapat duit enjoy kan. Kalau tak ada apa kan. So better dapat duit you simpan emas kan. Lepas tu you boleh berzakat, sedekah, and then macam bila team ni banyak, dalam group ni banyak, and then macam kalau ada orang susah semua, kita boleh membantu. Tak tahulah sedekah ke tolong semua kan. Okay, so ada tak sesiapa yang nak saya bantu ajar capai benda ni? Tapi benda ni bukannya mudah lah. Saya dah lalu benda tu kan. Tapi saya rasa kalau ada orang ajar, ada proper sistem, ada proper branding semua, senang. Dulu saya zero, tak ada, memang tak ada orang ajar kan. Tanya orang pun dia tak nak ajar. Bisnes kereta sewa ni saya rasa tak ada orang nak ajar kan. Kalau dia ajar pun dia ajar benda yang salah. Saya pula nak ajar, buat apa aku nak ajar korang kan? Buat apa aku nak ajar korang? Sebab apa? Apa faedah kepada company saya? So at least saya ajar, saya dapat juga, you pun dapat. So masing-masing. Banyak orang mesej, boleh tak ajar kereta sewa kat saya? Buat apa aku nak ajar kau? Kan? Apa faedah kepada company saya? Tapi kalau saya ajar you, boleh mendatangkan pendapatan kepada syarikat saya, okey lah. Kan? Win-win lah. Kan? Sekejap saya baca. Tuan, kereta tahun berapa sesuai untuk buat sewa? Kereta apa yang paling ramai customer sewa? Okey. Kereta apa yang tahun, dia kalau orang cakap lah 5 tahun ke bawah tu better lah kan. Tapi kadang-kadang ada juga kereta-kereta yang 7 tahun pun still okey. Macam Pro 2 ni dia tahan.
And then saya tak recommend you beli Proton lah. Saya punya pengalaman Proton ni, satu, dia seronok beli, boleh buat full load, tapi dia manja. Proton ni pakai sendiri boleh, nak buat sewa tak boleh sebab dia manja. Kadang-kadang kunci rosak lah, kadang-kadang tingkap dia rosak lah apa semua. So pakai sendiri boleh, nak buat sewa tak boleh, dia manja. Tapi Prodor ni dia tahan. Dia boleh pergi sampai 7 tahun apa semua kan. Okay. So dalam sekarang ni, macam company saya sebenarnya, kita fokus 3 model kereta je. Azia, Beza, Alza, tu je. Kereta-kereta lain tu sebenarnya as a dummy je. Ada dekat website tapi sebenarnya kita tak fokus pun. Kalau ada order pun kita tanya supplier yang ada, kita sewakan kereta. Kalau tak ada, tak ada lah. So demand yang paling tinggi kereta ni, Azia, Beza, Alza, 3 ni. Kan? Alright. Lepas tu faham tuan, harga kena premium supaya kita dapat klien premium quality. Betul. So macam mana you nak naikkan harga ni? Nak bagi you faham lah, saya ada story cerita kawan saya lah. Kawan saya ni, nak dengar tak cerita kawan saya ni? Macam mana dia ni dulu dia ni buat servis, bisnes dia lebih kurang macam kereta sewa tapi dia servis wedding. And then wedding ni dekat luar sana berlambak-lambak wedding planner yang dia orang perang harga lah, kan? Ada tak nak tahu cerita macam mana kawan saya ni? Dia daripada struggle, duk fight harga apa semua ni, sampai satu tahap dia dah next level dah. Macam mana dia buat? So daripada story ni mungkin you boleh faham. Okay. So kawan saya ni dia wedding planner tau, wedding planner. So and then rupanya wedding planner ni dekat luar sana terlalu banyak. Kalau bahasa Melayu ni panggil mak andam. Bahasa orang putih wedding planner. Terlalu banyak wedding planner, terlalu banyak mak andam. And then macam orang nak kahwin ni, of course lah dia akan cari siapa yang bagi servis yang bagus. So kawan saya ni, dia memang terpaksa perang harga lah, buang harga apa semua. Kalau dia tak buang harga, memang dapat projek tu dekat orang lain kan. So, tapi and then dia punya margin tu memang agak kecil dan dia punya, bila dia buat wedding tu, bila dia buat majlis, semua majlis tu dekat rumah. Bila orang minta buat kat rumah tu, dia orang kena pasang pelamin apa semua. So memang orang tu memang jenis bajet. Okay. So macam mana dia nak keluar daripada masalah tu? Apa yang dia buat adalah dia bagi servis, contohnya dia punya package tu, dia kata package tu RM5,000. Wedding punya package RM5,000. Okay, so di complete lah dengan pelamin, dengan makan apa semua kan, RM5,000. Okay. Tapi dia untung tak banyak, dan kerja penat, memang struggle. Apa yang dia buat adalah dia start bagi servis yang orang bayar RM5,000, tapi dia bagi servis tu macam RM10,000. Kan dia spend sikit lah. Okay, tak apa, nak wedding, sebenarnya harga ni RM10,000, tapi kita bagi promosi RM5,000. So memang cost dia pun RM5,000, dia ngam-ngam je lah. Tapi sebenarnya dia kata value yang kita bagi ni RM10,000. So orang pun pakai dia punya servis kan. So bila orang tu pakai apa semua, memang best lah. Servis dia kau apa semua kan. So pengantin ni, dia start, kalau ada kawan-kawan dia nak kahwin, dia akan start recommend kawan sini. Nama dia Emma kan. Emma, dia start recommend. So dia dah cakap, sebenarnya harga ni RM10,000. Tapi aku bagi sebab promosi RM5,000. Tapi yang bila pengantin ni dia start recommend, dia dah cakap harga ni RM10,000. And then dia punya customer baru tu start bayar RM10,000. RM10,000 kan. So bila dia dah pergi ke situ, and then dia start nampak lah dia punya customer tu bukan lagi orang biasa. Customer dia datuk-datuk, Tan Sri, datin, artis-artis, selebriti yang bayar package RM10,000. So yang rakyat marhin tu dia dah tak layan lah. So dia fokus kepada VIP. And then VIP ni, dia punya package tu dia dah tak buat kat rumah lah, dia akan sewa dewan. So dewan tu dia macam package tu start daripada RM20,000. So bila macam tu dia buat servis memang power gila, and then sampai artis pun pakai dia punya servis, datuk-datuk, Tan Sri semua. And then dia punya customer macam tu kan, dia dah tak layan. So kereta sewa pun macam tu juga. So macam mana you nak naikkan harga adalah dengan you bagi servis. Let's say lah orang tu bayar RM100, you bagi servis macam RM200. Mana kereta tu elok, bersih, layanan you hantar kereta pun perfect kan. Macam saya punya team ada yang sampai ekstrim lah. Dia hantar kereta pakai suit. Pakai suit. Nampak VIP kan.
Oh kan. So orang bayar harga 100 tapi dia dapat value macam 200. And then dia balik tu, dia akan cerita apa semua. And then bila kereta you manjang tak cukup, you naiklah harga. Naikkan harga kan. Macam saya rasa harga kereta Greenmatic ni antara yang mahal lah. So you akan start deal dengan customer-customer yang kaya ni. Yang aku tak kisah pasal harga, aku nak the best service. You akan start dapat doktor-doktor, engineer kan yang power-power ni. Tu contoh dia. Faham tak cerita tu tadi? Alright, so sambung cerita. Okay, kenapa perlu sertai projek JMAT Hub lah, kan? So Greenmatic ni kita dah berpengalaman sejak 2006, sudah lebih 10 tahun kan. And then kita dah ada 30,000 pelanggan setia lah. Ni sebelum COVID kan. And pelanggan ni dia start balik. Dia start balik kan. Tu yang saya rasa bersalah tu. Hari-hari mesej masuk kan nak sewa kereta. Kita pun dah supplier pun susah kan. So mungkin ambil masa lah 2-3 tahun untuk kita bill balik lah. And then macam you pun akan dapat sistem tempahan kereta sewa online bernilai RM3,000 kan. So sistem ni bila you guna, seolah-olah you dah macam ada cawangan seluruh Malaysia. Tak kisahlah you duduk kat mana, you duduk kat Kota Kinabalu ke mana-mana, you boleh terima tempahan seluruh Malaysia. Dia cakap, macam mana aku nak ambil order, kereta tak ada. Kan kita ada group. So you ambil order, you boleh pass order tu dekat orang lain dan you boleh makan commission. Itu yang kita buat. Dulu bayang, dulu saya ada 7,000 supplier. Order masuk, orang ni buat marketing, dapat order, dia boleh forward dekat ni. And then dia makan commission. Contohnya macam you dapat sewa, ada orang nak sewa Azia kan. Azia satu hari 120. Dia punya formula kalau sebulan dalam 7 kali dengan 17. Kali dengan 17. 2040 kan. So kalau you dapat job macam tu, you forward dekat orang lain, you dapat 10%. Mana buta-buta you dapat RM200. Bukan kereta you pun. Kan? So you makan commission. So okay. So dokumentasi tu borang sewa, invoice, receipt, quotation semua ada. Semua ada complete. You tak payah nak pening kepala. Okay. And then kita pun insyaAllah, Sitos ni dulu kita subscribe. Tapi sekarang ni saya kena resubscribe. So insyaAllah lah bulan depan kita akan start resubscribe. Macam bulan lepas pun ada dalam 30 orang join. Adalah duit sikit kan. So tapi Sitos ni dia mahal lah, kena bayar sebulan dalam RM500. RM500. So setahun dekat RM5,000 lah. So that's why banyak orang kereta sewa kecil-kecil ni dia tak boleh. Bila ada masalah je dia tak boleh nak blacklist customer kan. Sebab apa? Sitos ni mahal. Tapi bila kita bergabung, kita boleh share benda ni. Dengan syarat you kena gunalah dokumen daripada company Greenmatic. You tak boleh guna company you sendiri. Sebab apa? Nanti dia kena tally. You nak blacklistkan orang, Sitos akan tengok mana dokumen dia. So kalau dokumen tu tally, baru boleh blacklist. And then saya ambil 1% je pun daripada you punya sale tu, tak banyak. Okay, and then kita ada network lah, satu Malaysia, and then you boleh jimat kos, you tak payah nak pening kepala nak buat website, nak pergi, benda semua dah ada. You just fokus cari customer dan beli kereta je. You tak payah nak fikir pasal laman web ke, nak buat logo apa semua, semua dah ada lah. Kan? Run je. Modal RM600 je kan. So ini sebab satu saya nak bantu customer saya, and then saya nak bantu you all. Sebab apa dulu kalau ikutkan mahal saya cas ni. Tapi just nak, saya rasa ramai orang kat luar sana yang struggle semua kan. Yang sedang mencari. Okay. And then selalu rasanya, saya tak ada kereta, boleh ke buat bisnes kereta sewa? So banyak orang lah, dia nak tunggu semua benda ada. Kan? Nak ada pejabat dulu, nak ada kereta dulu, nak ada ni semua kan. So tak payah. Kan? Nak buat kereta sewa ni, kan? Nak buat bisnes kereta sewa ni, you kena cerdik lah. Kan? Kalau tak ada kereta, sewa kereta orang dulu, makan commission kan. So saya punya anak murid pun banyak lah yang join kan, tak ada kereta pun semua, tak apa. Kereta tu nombor 2, yang penting adalah customer. Kalau you boleh ada 100 orang customer, and you buat marketing, you dah ada 100 database kan, barulah you fikir nak beli kereta. Janganlah banyak orang dia pergi beli kereta, customer tak ada lagi. Lepas tu bila dah tak ada customer, dia marketing tak ada orang. Lepas tu dekat situ lah dia start buang harga. Bila you start buang harga, dekat situlah datanglah penyangak, penagih dadah semua sewa kereta, lepas tu kereta you hilang. So saya tak nak macam tu. So kita reverse. Jangan kita
beli kereta dulu, baru nak cari customer, lepas tu kereta you ada masalah. Sekarang ni, cari customer dulu, kan? Cari customer dulu, sewakan kereta orang lain dulu, dan baru you fikir beli kereta. Kita reverse. Jangan kita buat benda macam banyak orang buat. Okay. So, syarat GM Hub lah. Okay. So, yuran pendaftaran RM600 tahun pertama. Masa daftar tu RM600, and then you dapat group support, you dapat training, you dapat bahan-bahan pemasaran, topi, baju, topi, lanyard, business card kita bagilah. Okey, kalau kereta hilang macam mana? Tak rugi ke? Okey, kalau kereta hilang, saya kereta hilang daripada start tahun 2006 sampailah 2012, kereta saya hilang 7 biji. 7 biji. 7 biji kereta saya hilang. 1 biji total loss. Kenapa dia hilang? Dia kena tengok kenapa hilang. Kesilapan saya adalah orang nak sewa kereta saya bagi je. So bila saya check kan, dia orang yang curi kereta ni, satu, Allah dia orang ni penagih dadah. Allah orang ni ada hutang alung. Lepas tu ada jugalah banyak separuh pada kereta saya hilang disebabkan broker. So saya ada kawan-kawan buat kereta sewa, dia orang ni ada customer, ada kereta, ambil kereta saya, bagi sewa dekat customer dia orang, pam, hilang. Check dia orang punya customer tu penagih dadah, pinjam alung, blacklist, bankrupt semua. Oh, so dekat sini saya tengok kesilapan saya tidak ada proses filtration, tidak ada proses penapisan. Jadi saya tengoklah macam mana company besar-besar ni dia filter customer dia orang. Rupanya company besar-besar ni, kalau you nak sewa kereta dengan dia orang, you pergi dia punya office dia, nak sewa kereta, you kena bayar pakai kad kredit. Kalau you tak ada kad kredit, bye-bye. Boleh berambus. Dia takkan sewa. Itulah proses filtration. Tapi macam company saya, macam mana kita buat kalau orang nak sewa kereta, kita tak kenal dia, first kali kita suruh dia booking online. Okay, kalau dia booking online, maknanya 99% customer yang booking online ni customer yang betul lah. Sebab apa? Customer yang jenis pencuri, penyangak ni, yang jahat ni, kita suruh dia booking online macam-macam, dia akan mengelak. Saya tak reti lah online, saya tak ada email lah apa semua. So kalau orang macam tu dia bagi alasan itu, bye-bye, you are not my customer. Okay, bye-bye. Okay, kalau dia booking pun online, okay kan. And then kita tengok cara dia bayar. Kalau dia bayar online banking, maknanya customer tu A. Kan? Kalau dia boleh bayar pakai kad kredit, A. Tapi dia kata boleh tak saya bayar cash? So yang tu you kena hati-hati. Ataupun dia bayar, dia pakai cash deposit machine. Dia pergi bawa cash, dia masuk duit dalam cash deposit machine, dia bagi slip. Itu kena hati-hati. Okay? So itulah proses filtration. So benda ni saya tiru cara bank. Kan? Bank, kalau dia kita nak pinjam duit kan, kita telefon. Bank, aku nak pinjam duit, boleh tak bagi duit? So adakah bank akan terus transfer duit kat kita? Dia ada proses kan. So kita kena apply dulu, bank akan check dulu, and then kita ada rekod hutang ke tidak, kita ada ni apa semua kan. So kalau clean, barulah bank bagi loan. Kalau tak clean, ada guarantor, ada deposit apa semua kan. So sama juga kita sewa, bukannya semua orang nak sewa kereta tu kita menggelupur bagi sewa kan, kena check dulu, suruh dia booking online dulu, check cara dia bayar apa semua. And then kalau kita tak puas hati, minta dia punya business card, minta detail. Kalau dia boleh bagi insyaAllah. Kalau dia tak boleh bagi, you are not my customer. Faham tak, Akmal? Kan? So kalau you masih lagi sewa kereta dekat pencuri penyangak tu, maknanya tu yang saya cakap, positioning tu salah. Positioning you tu salah. Sebab apa? Pencuri penyangak ni dia tak akan pergi dekat company-company besar-besar, company-company yang harga mahal-mahal kan. Tak berani pencuri pergi sewa dekat Hearst ke Avis ke kan, tak berani. Sebab apa? Harga dah lah mahal, lepas tu SOP dia apa semua ketat kan. Dia akan pergi dekat company-company yang kecil-kecil ni, yang murah-murah ni apa semua. Sebab apa? Tak ada proper system kan, semuanya manual apa semua. Itu yang jadi mangsa tu. Alright. Okay, so apa lagi? Setiap tahun, macam kalau you nak continue, you bayar RM300 je setahun, bukannya bulan-bulan. Lepas tu macam kalau booking tu, setiap tempahan
kereta sewa daripada GM. Macam GM pun kita ada customer kita. Kalau booking tu daripada customer, and then kita ambil 20%. So itu upah kita lah kan. Kalau booking tu daripada you, macam customer you buat marketing pun semua, customer contact you, and then customer bayar kat you pun boleh, customer bayar ke GM pun boleh, kita ambil 1% saja. Sebab apa? Kita nak you guna dokumen kita lah. Okay? And then you kena make sure lah you bagi servis terbaik untuk jaga nama baik GM. Alright. Tapi baru ni kereta Trevor Alphard hilang juga. Saya tak tahu kes tu. Tapi macam Trevor ni dia punya rescue team dia very powerful lah. And then kalau tengok dia punya story tu macam penyewa tu dia tipu dokumen kan. Kan dia tipu dokumen. Macam kita ni pun kita ada sistem, tapi masa nak deliver kereta tu you kena check lah dia punya ni. Macam Trevor ni kan bila orang nak sewa kereta dia kena upload dia punya tu. So masa upload tu penyewa tu dia tipu. Sistem dia tu tak boleh detect kan. And then yang owner kereta pun tak tahu apa-apa, pergi hantar, hilang lah. Tapi macam kita ni, walaupun dia dah upload apa semua, masa deliver kereta tu make sure orang yang ambil kereta tu adalah orang yang sama. You jangan bagi-bagi orang yang booking tu orang lain, orang yang ambil kereta tu orang lain, jangan. So you boleh decline, you boleh tolak. Kan? So check dulu IC dia betul. You jangan ambil IC salinan tau. Dia pergi photostat ni IC tak. Dia kena tunjuk yang original. Memang dia dah bagi, tapi kita nak tengok yang original. Kalau dia tak boleh bagi, you decline. Kita tak akan terima. Kan? So risiko tu tetap ada, tapi kita boleh kurangkan risiko. Kan? Nak hilang tu hilang juga, tapi kalau dah hilang sangat pun, saya pun hilang pun, dia ada cara lah. Kita cakap kereta kita parking kat mana-mana, orang curi hilang, memang dapat claim insurance lah. Bagusnya kereta sewa ni kod mana pun kita boleh claim insurance. Accident ke, hilang ke, kalau ada knowledge, ada pengalaman, you boleh claim. Insurance dia akan bayar lah kan. Saya macam, tapi dulu masa kereta saya hilang tu, ada kereta yang saya boleh claim, ada kereta yang saya tak boleh claim. Sebab apa? Silap report. So dekat situ saya belajar. Oh, rupanya kalau kereta aku hilang, the worst case adalah aku buat report kata kereta saya parking entah mana-mana apa semua, lepas tu hilang. Dah. Pergi hantar dekat balai polis 30 hari, polis siasat tak jumpa. Dia keluar siasatan, okey kereta tak jumpa. Pergi insurans bayar. Dah, beli kereta baru. Kan? Tapi kena ada ilmu lah. Tapi yang owner Alphard tu dia pada saya kurang bijak lah. Dia pergi mengamuk apa semua. And then memang jadi cerita panjang lah. Patutnya dia runding elok apa semua. Tak payahlah viral kan. Orang dah tahu apa semua. Silap-silap insurans tak nak bayar kan. Alright. So membantu ke Wahid? Okay, apa lagi? And then selepas tahun 2012, tahun 2012 saya memang tak ada kereta hilang. Sebab apa saya tengok bila kita dah ada website apa semua tu, kita suruh customer booking, memang 2012 last kereta saya hilang 2012, lepas tu dah tak ada kereta hilang. Memang customer yang sewa kereta tu saya tekatilah kalau dia booking online tu 99% adalah customer yang bagus lah. Orang yang cakap tu dia buat kereta sewa ke tidak, kan? So you kena tanya orang yang ada pengalaman kan. So sebenarnya kereta sewa ni kod mana pun boleh claim insurans. Macam saya sampai satu tahap claim insurans ni saya tak payah pergi balai polis kan. Kereta saya accident, kereta tak ada lesen pun kan. Saya dengan dekat workshop dekat Bintulu tu memang saya kancing lah dengan seorang Cina ni kan. Mr. Lau. Mr. Lau, kereta saya accident lah. Oh tak apa. Saya atur. Saya just bagi saya punya hire purchase, saya bagi IC, driving license, detail semua. Mr. Lau ni yang pergi balai polis, dia yang cerita bla-bla-bla semua, and then dia yang settle. So you kena network dengan workshop. You kena kancing. And then dia orang ni pula, of course lah dia akan claim benda tu sampai boleh dapat claim. Kalau dia orang tak boleh claim, dia orang tak boleh cari makan. So Mr. Lau ni yang kerja dia pergi buat report dengan saya kadang-kadang saya duduk dekat tempat lain, saya duduk, kadang-kadang saya pergi duduk luar negara apa semua.
kereta accident. Mana aku ada masa nak pergi balai polis, kan? So Mr. Law yang pergi settle semua. Alright, and then apa GPS yang sesuai digunakan untuk keselamatan kereta? Okay, kalau you baru-baru saya recommend untuk you letak GPS kan. Macam Syed Sulaiman cakap, letak 2-3 biji GPS. Mungkin dekat mana, tapi macam saya kan, kereta saya semua tak ada GPS. Nak tahu tak macam mana saya buat? Saya buat kereta sewa, kereta sampai 70 biji, langsung tak ada GPS. Dan kereta saya tak pernah hilang. Nak tahu tak? Kalau customer lepas sewa ada saman, macam mana nak selesaikan? Okay, kalau macam Yusriza, you sewa kereta saya, you kena saman. Ini saya WhatsApp dia. Yusriza, ni you sewa kereta saya, ada saman ni 300. Boleh tak bayar 300? You nak bayar ke tidak? You nak bayar ke tidak, Yusriza? Kenapa you nak bayar? Padahal saya bukannya boleh kejar you pun. Bukannya saya boleh buat apa pun. You dah belah kan. You block saya pun. Saya tak boleh buat apa. Kenapa you nak bayar? Yang lain-lain. Kalau you sewa kereta saya, kena saman. And then saya WhatsApp you elok-elok. Kan? And then you belah, you block saya pun semua kan. Kenapa you takut dengan Citos? Citos kan. Tapi banyak orang buat kereta sewa, dia tak mampu. Sebab apa? Citos ni mahal. RM500 sebulan kena bayar. Kalau yang kecil-kecil tu memang dia tak boleh buat apa. Dia putih mata lah. Tapi kalau siapa yang join JM, you sentuh saya punya team, memang you mampus. Memang you sakit. Kan? Bayar kan? Sebab apa Citos? Kalau Citos, you nak buka account bank tak boleh, nak pergi apply loan tak boleh, apa semua. Nama pun blacklist kan. Memang busuk lah. Dan kalau tak bayar juga, saya pergi upah lawyer apa semua. Lawyer cah ikut suka dia, RM3,000 untuk dia panggil garnish. Garnish tu dia block you punya account apa semua. Dah lah kena bayar 300. Lawyer pula cah RM3,000. Belum lagi upah mahkamah apa semua. Tak pasal-pasal hilang RM5,000 kan. Aku dah minta elok-elok degil kan. Okey, tadi cerita pasal yang macam mana saya ada sampai 70 biji kereta saya tak pasang GPS. Langsung tak pasang. Sebab apa? Saya dah buat bisnes sewa daripada tahun 2006. Okay, 2006 lepas tu saya punya database dah banyak. So saya hanya fokus 80% customer saya adalah customer regular. Customer yang saya dah kenal. Saya tak sewa kereta dekat sebarang orang. 20% saja customer baru. Betul lah. 80% income company saya datang daripada 20% customer saya yang regular ni. Yang company memang regular. So dia orang ni aku dah kenal dah dia orang. Memang dia orang takkan curi kereta kan. So tapi kalau macam you baru-baru, you tak ada lagi database, tak apa, you kena pasang. Maybe you kena maintain GPS tu 3 tahun. Tapi selepas 3 tahun, kalau you masih lagi pasang GPS, memang you bodoh gila. Memang bodoh gila. Sebab apa? You tak boleh nak retain customer you tu. Customer datang sewa kereta, belah. Takkan sewa lagi. Buat mungkin servis. So kalau you buat kereta sewa, 3 tahun you bagi servis bagus, customer ni dia akan repeat, dia akan start bawa dia punya geng-geng apa semua, you tak payah pasang GPS tracker dah. Kan? You just serve customer you. Kalau you ada 1,000 orang customer ni, you layan dia orang je. Layan apa semua. Makan tak habis. Kan? Macam saya, company saya ada 30,000 customer kan. Makan tak habis. Makan tak habis. Layan dia orang je. Kita tak perlu nak cari customer baru-baru semua. Kalau baru kita filter. Booking online, bayar online, kita check kerja kat mana apa semua, kita like. Kalau dia kata nak murah-murah, nak last minute apa semua, you are not my customer. Kan? Alright, so kereta pajak. Kereta pajak yang ni antara kelebihan lah, kelebihan yang join GM. Macam hari ni pun ada 2 orang nak pajak kereta kan. So kalau macam saya dapat orang nak offer kereta pajak, macam company saya tak ambil kereta pajak. So kalau ada orang dia ada kereta kan, and then dia tak ada masa nak urus, dia nak pajak kereta, so saya akan ambil detail tu, saya akan tanya dalam grup GM Hub, ada tak sesiapa yang nak. So kadang-kadang dia orang ni dapat kereta free. Okay. Tapi saya akan bagi dekat orang yang bayar royalty 1% tu lah. Kan? So yang follow SOP, yang declare sale semua, saya akan bagi apa macam dia ni sale dah tak ada kan, royalty pun tak bayar apa semua, memang saya tak bagi. Sebab apa? Nak ambil harta orang ni bukannya senang tuan-tuan. Kita kena ambil harta orang, kita kena jaga dan kita kena bagi
orang yang betul lah. Kang saya bagi dah lah, dia ni sale tak ada kan, tak jujur pula berniaga kan, Kang bagi dia tipu, saya pula kena marah kan. So saya hanya bagi dekat lisensi yang jujur sajalah, yang declare dia punya sale, yang apa bayar proper kan. So ini antara kelebihan, dan kadang-kadang tak perlu kereta pajak daripada saya pun. Macam saya punya tim pun yang tadi dekat Sabah kata, oh, orang nak mesej nak bagi Hilux lah, orang nak bagi apa Honda lah, nak bagi Almera apa semua. So dia sekarang ni dia pilih-pilih. Sebab apa, hari-hari orang mesej nak bagi kereta. Sebab apa, brand. Kan. Alright, lagi apa lagi? Okay, ni dia punya flow lah. Dia punya flow kalau tempahan daripada GM. So kalau customer dia akan tanya dulu, and then kita akan tanya dekat GM Hub lah, GM Hub. And then kalau ada kereta, customer bayar 100% and then owner akan dapat 80%. So company saya akan ambil 20% lah. Kalau tak ada kereta, so kita kena tanya dulu lah. Macam kita pun ada group kita panggil Green Matic Independent Supplier. So kalau dia ni ada kereta, customer bayar and then owner dapat 80% lah. Kalau tak ada kereta, so kita info customer kereta tak ada, sorry. And then urus niaga tu habis lah. Macam tu kan. So kita tak nak tolong. And then kalau macam owner tu dah deliver kereta, dia kena ambil balik lah kereta tu. Alright. Okay, ni adalah tempahan terus daripada GM Hub lah. Okay, so customer akan, you buat marketing kan, customer akan contact you, customer tanya, kalau ada kereta, bayar dekat, macam kalau ikutkan bayar direct dekat you lah, bayar dekat GM Hub. Tapi ada juga macam dia nak bayar dekat company saya kan, tak apa, bayar kat company saya pun tak apa, and then saya akan bagi dekat GM Hub ni 99%, saya ambil 1% je lah. Kan? So kalau RM1, saya dapat RM1. Kan, okey lah kan. And then kalau tak ada kereta, dia orang akan inform dekat group GM Hub, GM Hub hack lah X. So kita ada group, tanya dalam tu, okey, kalau ada kereta maknanya customer bayar dekat GM Hub X ni, ataupun boleh bayar kat saya, and then saya akan bayar commission lah kepada orang yang dapat job ni, dan saya ambil 1% and then owner akan dapat dalam 89% lah daripada payment tu. Okay, kalau GM Hub team kita pun tak ada kereta, and then kita inform lah dekat GMIS, Green Matic Independent Supplier, kalau ada kereta. So yang dapat job ni dapat 10% lah. Tapi yang ni kita minta customer contact direct yang supplier tu di direct. So customer bayar dekat dia, kita ambil lah, minta lah 10% commission lah. Kena cakap awal-awal lah. So saya ada customer ni, tapi saya tak ada kereta. You ada kereta tak? Ada. Berapa harga? RM100. Boleh tak saya ambil 10% commission? Kalau dia kata okey, so suruh minta dia contact customer, dia direct bayar and then minta lah commission. Macam tu lah. Alright, yang ni saya tak ambil apa-apa royalty lah kan. Kalau tak ada kereta, kena inform customer and then urusan tamat lah. Okay. Saya kena ke sini sebab apa? Slide saya ni lindung dengan saya punya muka kan. Okay, so apa lagi? Sekarang pukul berapa dah? 9.30. Dah sejam lebih kan. Okey, tanggungjawab GM Hub. Okey, so sama-sama buat pemasaran. Macam projek ni bukannya you masuk-masuk, you goyang kaki apa semua, saya bagi job, tak. Yang ni saya ni, you masuk ni, saya ajar you macam mana nak tangkap ikan. Bukannya saya bagi ikan. So sama-sama kena buat marketing kan. So company saya pun kita buat marketing, you pun kena buat marketing. And then bahan pemasaran tu kita sediakan lah. Kita ada video, kita ada poster kan. Lepas tu kena berusaha lah untuk mendapatkan kereta yang sesuai untuk sewa kan. So sama ada you beli sendiri ataupun you pajak kereta orang ke apa semua kan. And then memberikan perkhidmatan terbaik lah kepada pelanggan. Membantu GM Hub lain sekiranya diperlukan. Membantu ni maknanya macam kita ni the whole Malaysia. Kalau macam ada team ni, customer dia nak return. Contoh you dekat Penang. Ada customer dia nak return kat KL. So you dekat KL, you tolonglah sambut apa semua. So kalau you susah nanti dia tolong. So kita saling membantulah. Support group. Alright, lepas tu jujur dan amanah lah dalam urusan niaga. Saya tak strict sangat, tapi saya nak orang yang jujur lah. Kalau you
dapat RM100, kalau saya cakap kena bayar 1%, bayarlah RM1. Tapi ada juga yang tak jujur apa semua. Tu terpulang. So saya tak strict sangat. Cuma saya cakap kalau booking tu daripada company saya ambil 20%. Kalau booking tu daripada direct kat you, and then guna dokumen saya, ambil 1%. Saya ambil 1% kan. Alright. So apa lagi ya? Okey. So saya dah habis. Okey, so saya jawab soalan lah. Saiful Anwar tanya, macam mana kaedah pemasaran untuk dapat market seluruh Malaysia? Okey, macam kita punya marketing ni buat orang nampak. Buat orang tak. So bila dia nampak, dia nak tahu, dia nak cuba. Bila dah cuba, kita dah bagi dia guna kita punya servis, kita nak dia suka. Bila dia dah suka, kita nak dia recommend servis kita dekat orang lain. That is marketing. So macam mana kalau you belum start lagi semua, so kita ada, saya ingat dekat 300 gambar banyak, video tak banyak sangat lah. Sebenarnya video banyak, cuma video tu masih guna logo lama kan. Tapi tak apa, gambar pun okey. So saya tunjuk cara lah. Okey, sekejap. Saya nak share. Chrome. Saya share lah macam mana cara marketing kan. Susah. Facebook. Saya banyak sangat window saya buka, dah pening tak. Okay. You nampak tak saya punya slide ni? Okay, contoh. Nampak. Apa saya keluar ni? Okey. Sorry, saya terlalu banyak Windows. Okey, so yang ni contohnya ni, you boleh buat page, you letaklah page car rental pintu. So you sebenarnya bila you join ni, you tak boleh gunakan kita punya you tak boleh buat page nama brand Greenmatic. So you buatlah macam kalau you dekat Bintulu, you buatlah page car rental Bintulu. And then you boleh letak logo boleh. Cuma tak boleh letak page pun nama Greenmatic. Sebab apa? Saya tak nak tiba-tiba semua orang nak pergi buat Greenmatic Bintulu pun semua. Lepas tu dia scammer mana ambil deposit orang, lepas tu company saya yang kena kan. So semua orang dia just letak page ke apa saja, car rental location. Okay. Tapi logo you boleh pakai. Okay. Lepas tu macam kita ada sediakan macam gambar-gambar semua. So macam ni kan. So kita ada sediakan gambar, you just download je gambar ni dan you post je dekat sini. Tapi post ni bukannya post bodoh tau. So kita tulis lah, terima kasih pelanggan yang menggunakan perkhidmatan Greenmatic. Nak sewa kereta seluruh Malaysia, klik sini. Yang ni you boleh letak you punya WhatsApp. Berminat nak jadi hak kereta sewa, klik sini. Nak pajak kereta sih. So hari-hari you post je benda-benda macam ni. Kan, you post je benda-benda macam ni. Satu nak tarik customer, yang kedua nak tarik orang pajak kereta kat you. Ni nak cari kereta kan. You post lah dekat you punya Facebook. Kalau you ada IG, you post kat IG, you post dekat WhatsApp status, you post kat Facebook personal you post dekat kalau ada TikTok, Twitter semua, you post je. So benda ni you kena buat konsisten every day 3 bulan. Saya target lah masa 3 bulan tu you boleh dapat 100 orang database kan yang berminat. Kalau you dapat order apa semua, you tak ada kereta, you sewakan kereta orang lain dulu. Tapi kalau semua tak ada, you cakap lah kereta fully book. Ya, tapi yang penting you nak database. Saya target lah kalau you boleh dapat 100 database tu memang very good lah. So
Masa tu kalau you nak beli kereta pun at least you dah ada database. You punya marketing tu dah betul. Kan? And then macam testimonial ni kita ada sekejap saya cari group Telegram. Okay, ni kot. Okay, so kita ada testimonial. So testimonial ni kita ada senarai ada 266 foto. Ini yang barulah, yang gambar-gambar tu you boleh download je, download video ni, gambar-gambar ni you post je. Copywriting tu you just tiru je. You ambil ni kan, you ambil ni. Terima kasih pelanggan yang menggunakan perkhidmatan Greenmatic nak sewa kereta seluruh Malaysia. Letak link WhatsApp you nak mula bisnes kereta sewa. Ini kalau you nak cari supplier lah. You letaklah WhatsApp you kan. Nak pajak kereta letak WhatsApp. So every day you post ni. Padahal you gambar ni you ambil orang punya kan. You ambil gambar ni. Ambil je. So kita ada logo semua kan. Ambil post je. Post kan. Kita dah ada dah semua ni. So walaupun you baru start, tapi orang nampak you seolah-olah you punya bisnes tu dah macam gempak kan. So insyaAllah lah kalau you konsisten tu memang boleh dapatkan semua lah. So faham tak? Okay, left dulu tuan, anak nak main phone pula. Okay, boleh. So ada lagi tak soalan? Okay, so macam sebenarnya hari ni last day untuk daftar sebab apa esok saya nak buat training. Kalau you nak daftar apa semua boleh, masih lagi sampai pukul 12 malam ni. Lepas habis malam ni saya tutup lah. And then kalau you nak daftar pula bulan depan pula lah, sebab apa saya nak ambil by batch. Untuk batch Julai ni setakat malam ni lah. Kalau you nak daftar bayar RM600 and then you still dapat baju, dulai, lanyard, topi, business card. Business card dia macam ni lah. Tapi saya tengok tim saya dia buat yang baru lah. Yang ni yang saya punya. So you complete lah. 600 you bayar complete. Seolah-olah you dah ada business you sendiri. So benda ni kalau nak fikir pasal untung tak adalah banyak mana pun. Tapi saya, at least saya boleh bantu customer saya. And then saya boleh bantu you. You tak payah nak fikir nak pergi buat website apa semua kan. Semua dah complete. Ni program pelapis ke. Sebab apa yang join ni kebanyakannya ada yang ada kereta, ada yang tak ada kereta. Tapi saya pun ada juga yang lama-lama apa semua. Boleh tolong lah. Boleh tolong semua kan. Alright. Okay, saya rugi lebih 5K customer tak bayar untuk dapat pengalaman. Ni Mes ni kita punya team dululah. Mungkin dia pergi buat sendiri apa semua kan. Customer tipu dia tak bayar. Tapi tak apa, pengalaman kan. Terbaik kalau join GM, dulu tak ada masalah orang tak bayar kan. So dulu dia buat sendiri-sendiri, masa tu dia buat sendiri-sendiri kan. So banyak tu 5,000 kan, bukannya senang nak cari. Ni program pelapis, customer banyak cona-cona kan. So tak apa, Mes, you dah join balik, tak apa, kita grow balik together lah. Macam dulu pun kita tak ada pilihan, terpaksa sewa kereta dekat customer lokal kan. Dan sekarang ni pintu pun dah buka, pelancong dah masuk. Saya pun hari-hari masuk. WhatsApp masuk daripada nombor-nombor overseas. So kalau kita start layan customer overseas ni memang seronok lah. Cuma Greenmatic ni nak bill balik. Dan yuran RM600 ni, dia bukannya selama-lama RM600 lah. Mungkin sampai satu tahap, ramai sangat orang join, dia akan naik. Dulu saya pun, mula-mula saya buat, saya charge RM1,000. Lepas tu banyak berebut-rebut nak join kan. Saya naik RM3,000. Lepas tu saya naik jadi RM5,000. Lepas tu saya naik jadi RM10,000. Mes tak silap saya, dulu you bayar berapa Mes nak join GM? Cuba you komen sikit. 6,000 kan. Dulu si Mes tu bayar 6,000. Sebab apa masa tu saya 300. 300. Siapa yang 300 tu? Saya 300. 300 kan. 300 sebulan. Awang 300 sebulan. Dulu sebab apa? Dulu Greenmatic ni orang berebut-rebut nak join. Kan saya pun dah tak larat nak training kalau nak join. Saya charge, ada yang saya charge 10,000, ada yang saya charge 300 tiap-tiap bulan semua. Jadi sekarang ni permulaan kita nak start balik 600 setahun. And then benda tu fix lah. And then cuma kalau saya batch pertama ni saya nak dalam 100 orang.
Tapi itulah 100 orang pun banyak yang tak ada kereta lagi. Banyak yang tak ada kereta. So apa kita usaha tengok macam mana. Alright, ada lagi tak soalan? Okay, MES you tak payah bayar apa-apa. You tak payah. You sebab you dah lama. So you masuk tu saya tak charge apa. Tapi kalau you nak beli baju tu you kena bayar lah. Nanti kontak si awang lah kan. Lisensi lama nak join tak payah bayar apa-apa. Nurul Ain saya ada soalan, boleh? Kontak saya nak lisensi lama, nak beli baju. Kontak awang. Baju ada, tapi ni baru ni. Ni awang design baru ni. Tu baju lama kot. Ni baju baru, lenyak baru, topi baru semua. So takkanlah nak pakai baju lama, pakailah baju baru. Saya jual bulan Oktober, boleh tak tuan? Masih ada peluang tak? Bulan Oktober, boleh. Boleh. Tapi itulah, bulan Oktober sekarang ni bulan nak masuk bulan 8 kan? 8, 9, 10. Oktober tu bulan 10 kan? 3 bulan. Sepatutnya 3 bulan sebelum tu you dah kena buat kempen dah. Kena buat kempen, kena belajar apa semua, buat marketing apa semua. Gunakan kita punya bahan-bahan tu untuk cari customer. Bila you start tu, maknanya you dah boleh beli kereta dah. Kan? Tak payahlah nak tunggu dah balik Malaysia apa semua baru nak start apa semua. So 3 bulan sebelum you nak start tu, you dah start dah marketing tu. Sebab apa yang kita buat sekarang ni kesan dia 3 bulan lagi. Okey, model website GM Hub sama ke dengan Travel? Customer pilih kereta dari mana-mana? Okey, tak sama. Tak sama. Kita Greenmatic ni kita bukannya marketplace. Kita nak kata apa? Macam Travel ni dia Shopee. So semua orang boleh list down. And then macam Travel ni isu dia adalah bila terlalu banyak host akan start buang harga lah. Macam Greenmatic ni kita asing. Kereta kita semua sama, tak ada buang harga, semua harga sama je. And then kita fokus kereta-kereta yang customer ni banyak minta kan. Okay. Travel ni dia hanya dekat certain tempat je lah, macam dekat Alostar sikit, dekat Ipoh sikit, dekat KL sikit, Penang sikit, Johor sikit, dekat KK sikit. Dia tak semua cover. Dekat belah-belah Terengganu, dekat belah-belah Pahang, Kelantan dia tak strong. Maksud macam Travel ni, you punya income tu dia limited. Kalau you ada 2 kereta tu je. You tak boleh pergi suka-suka hati pergi ambil kereta orang lain lagi. Lepas tu you tak boleh pergi sewa kereta orang lain lagi. Macam Greenmatic ni kita special. Kita memang design tu based on apa yang supplier nak, apa yang pengusaha kereta sewa nak. So benda tu kita buat benda tu online. Alright. Okay, jadinya host pilih customer ke lepas ada booking? Host pilih customer. Macam mana? So macam biasanya customer booking. Okay. So dia ada dua jenis booking. Satu booking direct daripada HQ. Direct daripada HQ tu maknanya dia terus masuk ke website Go Greenmatic ni, dia tak ada masuk melalui mana-mana link. Okay. So yang tu memang booking HQ lah. HQ dapat, and then HQ akan tanya host lah. Dia orang ada kereta tak? Kalau dia orang ada, kita akan approve, customer bayar. Lepas tu host tu akan deliver kereta lah. And then payment kita akan bayar kepada host lah. And then booking GM ni dia biasanya bukannya last minute lah. Biasa last minute kita tak layan lah. Okay, lepas tu macam you pun akan ada link you sendiri. Contohnya Nurul Ain kan, you ada gogreenmatic.com, / tu belakang tu ada you punya code. So kalau you bagi link tu dekat customer booking tu akan masuk dekat you punya email. You kena approve atau decline. Okay, but before you approve tu, kalau booking tu untuk lokasi you dan you ada kereta, you approve, customer bayar. So macam company saya ambil sikit, and then balance tu you punya lah. Okay, macam tadi saya cakap kita ambil 1% je. 99% you punya. Kan? Kalau customer tu bayar RM100, saya ambil RM1, RM99 tu you punya. Kalau you ada kereta. Tapi kalau you dapat booking, you tak ada kereta. So you boleh tanya dekat dalam group kita. Kita ada group kecil, ada group besar kan. Tanya, kalau ada orang ada kereta, you boleh forward booking tu dekat dia. As long dia register under kita lah. Tapi kalau tak register pun boleh. You boleh approve je, customer bayar, and then you bayar balance tu dekat dia. Tapi kena buat manual lah. Kena tanya dia kan. Ada kereta tak? Ada.
Berapa harga? Contoh harga tu RM100. Dia cah tak apalah, saya bagi harga ejen RM80. Customer bayar kat you, customer bayar kat GM, saya ambil 1%, balance tu you punya, and then you ambil lah commission you, and then bayarlah dekat supplier tu. Kan? Okay. So apa lagi dia punya cara dia? You boleh forward benda tu melalui sistem ataupun you buat manual pun boleh. So kita Greenmatic ni dia unik sikit, dia tak sama macam platform lain. Tuan kata ada kerjasama dengan EasyBook tu macam mana bila nak start tu? Okay, EasyBook ni dia dah buat kereta sewa dah lama tu. Saya dulu pun pernah jadi supplier EasyBook. Tapi EasyBook ni dia punya kesilapan dia lah. Dia orang ni memang power lah buat sistem tu semua, tapi tak ada orang bagi feedback tentang sistem dia tu. So macam saya dulu jadi supplier dia, kita masukkan kita punya kereta, and then booking memang masuk, tapi kadang-kadang kereta kita tu tak ada, kereta kita tu dah fully book, kita pun dah jalan. Customer booking, bayar apa semua, lepas tu kita tak ada kereta kan. And then bila customer nak ambil kereta, kita tak ada, customer marah kita. And then macam EasyBook pun, kita pun alamak macam mana ni kan, lalas kita terpaksa keluar lah daripada EasyBook kan. And then macam EasyBook ni banyak yang supplier dia keluar, sebab apa isu tu lah, EasyBook ambil booking tapi kereta tak ada, kan. So EasyBook dia untuk part kereta sewa tu dia slow sikit lah, tapi sistem tu memang dah ada. Okay, so saya cakap lah dekat dia punya programmer, cakap sebenarnya nak buat macam tu boleh, tapi dia kena ubah sikit. So first kali kalau orang booking, dia kena ada, kalau macam kereta ni dia bahagi kepada dua kategori lah. Satu free sale, satu lagi on request. So kalau free sale ni kereta-kereta yang banyak, macam Azia, Beza kan, yang senang cari kan. Orang booking, bayar, memang dia akan dapat kereta. Tapi kalau kereta-kereta yang jenis Velfire ke, Alphard ke, 4x4 apa semua yang jenis susah cari tu, itu tak boleh. Itu on request. Customer booking, dia kena tanya dulu supplier approve, barulah customer boleh bayar. Itu dulu dia punya sistem silap dia. Customer booking, Velfire. Kereta tak ada pun, customer meroyan lah, memang mengamuk lah. Okay, so saya cakap dia, baru dia tu. Sebab apa? Tidak ada orang bagi feedback. So bila dia dengar tu, dia akan nak buat lah. And then dia cakap, macam saya pun, saya cakap kat dia, saya ada lebih kurang dalam 2,000 orang yang nak buat kereta sewa. Senang je kan. So saya nanti siapa-siapa yang register tu, saya suruh dia orang register jadi host under Greenmatic. And then macam priority tu akan bagi kepada GM Hub lah. Kalau GM Hub ni tak ada, barulah kita bagi ke independent kan. Tapi macam saya cakap tadi, booking tu kena free sale dengan on request. Lepas tu macam EasyBook ni dia sebenarnya dia buat duit dekat jual tiket bas, jual tiket kereta api. Dia buat kat situ. So dia kata memang customer yang booking tiket bas tu memang nak cari kereta sewa. And then dia cubalah deal dengan ada satu company ni. Cuma bila customer sampai kat stesen bas, customer ni kena naik teksi pergi ambil kereta. So customer marah. Macam GM Hub ni saya cakap, boleh. Customer booking tiket bas, kalau dia nak kereta, kita boleh hantar dekat stesen bas tu. Tapi GM Hub tu dia kena dekat-dekat situlah. Macam saya pun selama ni pun saya punya team pun hantar je kereta. Kan? Kalau you duduk dekat stesen bas, you duduk dekat stesen kereta api, you duduk dekat JT, you duduk dekat hotel-hotel, you duduk dekat airport, dekat situ memang A lah. Sebab apa? Nanti kita partner dengan EasyBook, customer beli tiket bas, customer beli tiket kereta api, customer naik ferry, dia nak kereta sewa, si EasyBook tu dia terus link dengan booking kereta sewa. So kalau you register, you akan dapat. Kan? So yang programmer tu dia dah propose dekat dia punya boss, dia dah cakap, and then boss dia setuju, cuma boss dia nak proper punya proposal lah. InsyaAllah lah sebulan dua lagi boleh jalan lah. Okay? Cuma sekarang ni saya kena cari supplier yang betul-betul serius. Okay, Tuan, jika berlaku kebelangan atau aksiden, tim Tuan akan guide GM Hub ke? InsyaAllah boleh. Saya dah ada pengalaman lah, tak ada masalah kan. So setakat aksiden tu semua, mati pun pernah jugalah, boleh settle lah. Ada tak sesiapa yang nak daftar ni? Ada tak sesiapa yang nak join? Ni malah
Malam ni last tau. Malam ni last untuk daftar untuk yang batch ni. Lepas ni saya tutup. Nak join lagi bulan depan. Sebab apa? Esok ada training. Siapa yang nak join? Siapa yang nak join nanti boleh WhatsApp saya. Nanti saya bagi link pendaftaran lah. Setakat malam ni lah. Saya memang nak dari zaman tuan kat Bin dulu. Boleh kan. RM600 ni paling murah yang saya buat lah. Dulu saya charge sampai RM10,000 kan. Kan. Kita dah 10 lebih dah. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, saya rasa kita habiskan kita punya sesi ni setakat ini. Kalau you ada soalan ke, nak mesej ke, nak join apa semua, boleh WhatsApp saya. Nanti saya akan reply lah. Okay, kita habiskan kita punya sesi ni dengan kiraan 3, 2, 1. Bye-bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Ada tanya, ada beza harga tak untuk variant? Variant apa ni? You kalau nak beli kereta, you just fokus kalau macam kereta auto, basic je. Tak payah nak pergi, tak payah nak beli apa special edition ke executive lah. Tak, beli basic je. Beza, tak beza, Evan, beza. Okay, alright. Okay, so kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum.